Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang berusaha Cikgu Nozadi bin Nordin, Kepala PPD Sektor Pelajaran PPD-SIG ada bersama-sama kita dalam ni. Rakan saya Cikgu Muhammad Faiz bin Awang, USTP PPD-SIG, Cikgu Muhammad Amar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SIG, yang mana hari ini dia akan berkongsi berkaitan dengan penggunaan PowerPoint sebagai game based learning dalam PDPR kita lah. Kita fokus kepada PDPR kita. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan mungkin daripada negeri-negeri lain ataupun daerah-daerah lain dan juga rakan-rakan guru semua yang sudi untuk bersama-sama dengan PPD-SIG pada petang ni. Jadi eloklah tanpa buang masa, bagi memberkati lagi bengkel kita ni, marilah sama-sama kita mengaminkan doa. Bagi yang beragama Islam dan bukan yang beragama Islam, boleh berdoa mengikut agama masing-masing. Sesama kita bacakan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, sesungguhnya kami berbengkel pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit, lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah bengkel kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah apa kiranya pada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menempani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya persilakanlah Cikgu Muhammad Amar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SIG untuk berkongsi kepada kita berkaitan penggunaan PowerPoint sebagai game based learning dalam PDPR. Silakan Cikgu Amar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada hari ini, iaitu Cikgu Wasli daripada USTP PPD-SIG, yang berusaha Timbalan PPD Sektor Pembelajaran PPD-SIG, Tuan Nozadi Nordin, yang saya hormati pegawai-pegawai daripada GPN kalau ada, daripada PPD, dan ketua guru besar Barisan Mentadbir Sekolah dan rakan-rakan guru peserta program kita pada petang ini. Salam kemerdekaan yang ke-64. Baik, terlebih dahulu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasihlah kepada pihak PPD kerana memberi peluang kepada saya untuk memberi sedikit perkongsian bersama rakan-rakan guru pada hari ini. Seterusnya jutaan, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan guru yang sudi menyertai program kita pada petang ini. Baik, cikgu-cikgu, rakan-rakan semua, secara sedar tak sedar dah 2 tahun kita menjalani PDPR bersama anak-anak pelajar kita. Kalau kita tengok ini dah PDPR yang 3.0 dan PDPR 3.0 ni lah
yang paling lama sekali saya rasa, sebab daripada bulan Mei kan, bulan Mei sampai sekarang dah masuk bulan keempat ni kan, bulan keempat. Jadi yang paling panjang, yang paling lama. Jadi kalau kita tengok kan, daripada awal PDPR berlangsung sampai dah ke hari ini, pelbagai isu yang diutarakan, yang dikemukakan, berbagai isu. Contohnya PDPR tak interaktif, PDPR macam-macam lah. Yang paling besar sekali isu ialah berkaitan dengan kehadiran para pelajar dalam sesi PDPR yang kita jalankan. Ini isu yang paling kita tengok paling besar lah, di mana pelajar tak hadir PDPR. Selalu diperkatakan, selalu macam-macam lah di medsos kan, di media sosial ni macam-macam kaitan dengan isu-isu ni. Jadi saya nak petik satu data daripada Tuan Pengarah, ucapan Tuan Pengarah dalam majlis perasmian modul pembelajaran minggu lepas, di mana daripada Tuan Pengarah dia kata kaitan dengan kehadiran para pelajar, kaitan kehadiran para pelajar dalam PDPR, di mana kalau kita tengok sekolah menengah ada 39.26% yang hadir secara atas talian. Manakala sekolah menengah ada 47.78% yang hadir atas talian. Manakala kalau yang memilih di luar talian, yang menjalani PDPR luar talian ni, pelajar daripada sekolah menengah ada 13.94%. Manakala sekolah rendah ada 32.1%. Jadi kalau kita total dua-dua ni memang takkan capai 100% sebab ada sebahagian pelajar yang tidak mengikuti PDPR. Itu kalau kita tengok data dia, sekolah rendah 19.72% dan sekolah menengah 29.12%. Inilah data kaitan dengan kehadiran murid dalam di Kedah lah, kaitan dengan PDPR, di mana kalau kita tengok masih ramai lagi hampir 20% dan hampir 30% untuk sekolah menengah yang tidak mengikuti PDPR. Ini yang merisaukan kita selaku cikgu-cikgu, dan saya yakin ramai di kalangan cikgu-cikgu yang ada kat sini, cikgu-cikgu hebat semua yang ada kat sini dah buat sedikit sebanyak soal sidik ataupun kaji sidik mengapa pelajar tidak hadir dalam sesi PDPR kan. Jadi secara tak langsung kita boleh tahu. Jadi Tuan Pengarah juga dia ada pesan sikit lah supaya kita selaku guru menarik minat dan juga fokus belajar untuk mengikuti PDPR, terutama yang tak mengikuti PDPR, apa masalah dia. Jadi kita kena pasti yang masalah dia, kemudian dia minta kita selaku guru ni menilai semula pembelajaran digital dan mengkasalkan proses PDPR. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok dalam satu kajian kaitan dengan minat murid terhadap pembelajaran ni, tapi ini bukan kajian dalam tempoh PDPR lah, di mana kajian yang dijalankan oleh Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi semasa awal penubuhan plan pembangunan pendidikan Malaysia itu, dia kata hanya 50% sahaja guru-guru yang menyampaikan PDP ataupun proses pembelajaran ini secara berkesan, maknanya 50%. Jadi selebihnya 50% lagi itu hanya menyampaikan secara syarahan, secara pasif kan. Jadi di sini kita rasa perlu ada penambahbaikan bagaimana kita boleh menjalankan PDPR secara lebih aktif, secara lebih menarik kepada para pelajar lah, terutamanya dalam tempoh PDPR ni lah. Kemudian jadi hari ini saya rasa perkongsian yang saya nak buat ni kaitan dengan PowerPoint, apa yang kita boleh buat dengan PowerPoint semasa PDPR maupun PDP nanti, tidak ada masalah dalam menjalankan game based learning ni, game based learning. Baik, panjang sangat muka ni. Baik, teruskan. Okey, ni antara isu-isu lah tuan-tuan yang keluar di akhbar dan sebagainya lah. Berikutnya lah. PDPR tak efektif lah. Kemudian PDPR perlu alternatif baru lah. Ini antara 3 isu lah tuan-tuan. Saya nak ambil yang banyak-banyak pun lagi akan masalah kan. Baik, apa yang akan saya kongsi hari ini ada 5 benda, insyaAllah. Saya cuba habiskan ke 5 ni setakat mana yang saya mampu. Yang pertama, apa itu game based learning. Yang kedua, kenapa game based learning dan juga gamifikasi. Yang ketiga, kenapa saya pilih PowerPoint. Yang keempat ialah contoh game based learning ataupun gamifikasi dengan PowerPoint. Contoh-contoh yang ada lah dalam simpanan saya yang saya dah buat dan juga saya ambil daripada cikgu-cikgu lain. Dan
Yang kelima, bagaimana kita akan kongsi sedikit bagaimana kita nak buat game based learning ataupun gamifikasi ni dengan PowerPoint. InsyaAllah kita akan try buat sedikit lah secara tak langsung. Jadi kalau rasa cikgu-cikgu ada laptop kat sebelah ke apa ke, boleh buka dan kita buat sekali lagi kan. Jadi senang, lagi mudah dapat kan. Bersama-sama dengan laptop cikgu-cikgu boleh buat terus. Baik, kita pergi yang pertama, apa itu game based learning. Okey, baik, cikgu-cikgu. Selalunya 3 benda ni yang selalu bermain, yang kita selalu dengar. Game based learning dan gamification. Kalau game ni kita tahu dah main hanya untuk seronok-seronok saja, tidak ada apa-apa. Tapi game based learning ni lebih kepada pembelajaran berasaskan permainan. Mana belajar sambil bermain. Macam itulah maksud dia. Dan gamification ni pun dah banyak diguna pakai sekarang, gamification dalam proses pembelajaran. Jadi kita akan tengok sekali apa itu game based learning, apa itu gamification ataupun gamifikasi. Okey, ini berkaitan dengan game based learning kan. Kalau kita tengok kat sini dia kata game based learning ini adalah satu aktiviti hanya untuk mencapai objektif semata-mata. Untuk mencapai objektif semata-mata. Tidak ada yang lain daripada itu. Itu game based learning. Maknanya kita ada permainan tapi untuk mencapai objektif pembelajaran kita pada hari tersebut. Maknanya kalau kat sini kita tengok pelajar boleh kenal lah huruf, angka dan sebagainya. Tapi dia berbeza sikit dengan gamification ataupun gamifikasi. Di mana gamifikasi ni dia ada level dia ada penghargaan dia, dia ada tujuan dan dia ada satu board machine yang lengkap dalam gamification. Jadi inilah perbezaan sedikit sebanyak berkaitan dengan gamification dan juga game based learning. Tapi kita mesti tanya-tanya, selama ni aku dah mengajak budak guna game based learning ke gamifikasi. Okey, baik, kita akan tengok. Bagi saya, game based learning ataupun gamifikasi itu ialah saling berkaitan. Tidak ada perbezaan sangat pun. Bergantung kepada cara kita nak create benda tu. Adakah kita nak create dia selaku game based learning ataupun kita nak upgrade dia kepada gamifikasi. Tidak ada masalah, itu bergantung kepada cikgu-cikgu. Jadi bergantung kepada kita. Jadi kalau cikgu-cikgu boleh tengok ni antara game based learning dan juga gamifikasi yang saya sempat ambil dan juga kumpul kat sini. Sebenarnya berlambak lagi, banyak lagi dekat luar sana yang cikgu-cikgu guna. Saya tahu cikgu-cikgu banyak guna gamifikasi dan juga game based learning ini yang cikgu guna semasa PDPR. Lagi banyak. Ini antara lah saya ambil Easy, Kahoot, Mentimeter. Kemudian untuk gamifikasi yang real punya gamifikasi, kita ada Kumu Space, kelas Dojo ini antara yang real, kelas Craft ini antara real gamifikasi. Dia memang complete dia punya mission game dia. Dia kena ada board dia untuk markah, level dan sebagainya lah. Ini lebih complete. Okey, baik. Kalau ada soalan cikgu boleh tanya terus. Boleh tanya terus. Tidak ada masalah, tak payah tunggu nak habis dah semua. Boleh tanya je. Kalau ada soalan terus tanya. Sebelum saya telefon nak abang. Okey, baik. Apa pun bergantung kepada cara kita melaksanakan benda tu. Contoh dia kata gamifikasi ni perlu ada penghargaan. Jadi kalau kata kita guna Padlet, contohnya Padlet kat sini kan. Kalau kita buat aktiviti biasa, pelajar hanya masukkan nota dan sebagainya. Jadi cuba kalau kita buat satu penghargaan kepada pelajar, siapa boleh hasilkan yang kreatif, kita bagi satu penghargaan. Sebenarnya penghargaan ni kalau kita bagi tepuk tangan tu pun dah kira penghargaan kan. Itu dapat saya lah kan. Sebab tu saya kata game based learning dan juga gamifikasi ni adalah saling berkaitan. Cuma yang kita buat tu mungkin tak ada board yang lengkap lah, tak ada mesin lengkap kan. Kita catat markah pun cara manual, kita catat markah pun secara manual sahaja. Baik. Itu kaitan dengan apa itu game based learning dan ataupun gamifikasi. Okey, yang kedua kita akan pergi kepada kenapa game based learning dan juga gamifikasi. Okey, kenapa game based learning dan juga gamifikasi? Yang pertama memang menyeronokkan. Cikgu buatlah bersama anak-anak pelajar. Utamanya kalau cikgu menjalankan aktiviti secara ataupun PDPR secara atas talian online. Cikgu jalan secara online menggunakan Google Meet contohnya. Jadi suasana pembelajaran cikgu tu akan menjadi lain sikit kan. Di mana penyertaan pelajar jadi lebih aktif, pelajar seronok dan sebagainya.
Okey, yang kedua, dia memberi motivasi kepada para pelajar. Motivasi dia untuk masuk ke kelas. Semuanya motivasi untuk dia masuk ke kelas. Dia akan nanti kita tunggu-tunggu apa cikgu nak buat besok. Apa yang kita nak main dalam kelas tu contohlah. Motivasi. Kita bagi motivasi kepada para pelajar. Seterusnya, motivasi ini juga saya bagi sikit. Motivasi ini juga saya kongsi cikgu-cikgu boleh buat dalam bentuk lain lah. Di mana contoh saya bagi kat sini, cikgu-cikgu ada grup kelas cikgu ataupun grup mata pelajaran cikgu, grup subjek cikgu. Cikgu-cikgu bolehlah orang kata apa, hari-hari tu kalau boleh hantarlah kata-kata motivasi kepada pelajar dalam grup kan. Buatlah macam tu. Sebab kalau kita tengok daripada PPD pun ada edarkan benda tu kepada sekolah-sekolah. Jadi cikgu boleh ambil yang tu letakkan dalam grup kelas cikgu. Secara tak langsung dia akan mengeratkan lagi hubungan cikgu dengan pelajar. Kita kena jaga benda ni. Macam sebab pelajar tu dia macam kita punya klien kan. Ada pelajar, adalah kita, adalah kerja kita. Jadi kalau kita tengok orang berniaga ni, kalau orang yang selalu buat berniaga dan macam-macam dalam grup-grup WhatsApp tu, dia akan hantar benda-benda ni supaya dia nak jaga pelanggan dengan dia kan. Jadi kita pun boleh ambil tip yang tu untuk kita aplikasi dalam kita punya PDPR ni semasa tempoh PDPR ni. Baik, yang ketiga ialah game based learning ataupun gamifikasi ni lebih memberikan pelajar itu lebih efektif. Pembelajaran kita lebih efektif. Jadi lebih orang kata apa, memberi kelainan dalam proses pembelajaran kita. Dan kesan dia di akhir pembelajaran tu sekurang-kurangnya kita dapat mencapai objektif yang kita nak pada hari tersebut. Yang keempat ialah PPD. Ini cikgu kena ambil ajar kan. Cikgu-cikgu boleh buat terus semasa cikgu-cikgu menjalankan aktiviti game based learning ataupun gamifikasi ni dengan para pelajar. Walaupun kalau kita tengok ni lebih bukan menggunakan PowerPoint ni, dia bukan dia lebih kepada pembelajaran kendiri. Tapi secara tak langsung kita masih lagi boleh buat PPD sebab kalau kita tengok dalam pelaporan tu, PPD dia ada 4 kan. Bertulis, lisan, gabungan, lagi satu apa dia, pemerhatian. Jadi tak ada masalah, cikgu boleh gunakan kaedah pemerhatian untuk buat PPD ataupun kaedah lisan cara tak langsung cikgu boleh menjalankan PPD sewaktu cikgu menjalankan PDPR. Okey, yang kelima boleh mengurangkan stres. Stres apa? Stres pelajar, stres cikgu, stres waris. Saya abang betul stres boleh mengurangkan stres semuanya pelajar. Cikgu ni tak tahulah, bagi saya bila saya buat game based learning bersama anak murid, kita pun hilang stres sebab kita boleh bergelak ketawa dengan para pelajar. Itu yang kita pun taklah stres sangat mengajar, dan pelajar confirm lah tak stres. Yang seterusnya stres waris. Kalau selalunya bila kita buat kelas secara online ataupun secara Google Meet, kita takkan bagi, maknanya apa yang kita nak ajar itu kita akan ajar terus kepada para pelajar. Berbanding dengan kaedah kita guna WhatsApp dan sebagainya, kita bagi latihan, tunjuk video, ni tengok buku teks. Jadi pelajar tu dia pembelajaran kendiri, dia kena rujuk pada waris confirm stres. Jadi kalau kita buat secara online ni, bila kita boleh ajak terus secara pelajar, rasanya waris dia tak payah nak ni lah, dia cuma hanya pantau je, pelajar siap tak siap kerja sekolah. Nak kerja tugasan yang kita bagi dekat pelajar tu. Memang banyaklah faedah dia. Pertama, kita menjalankan PDPR secara atas talian ataupun secara online ni, Google Meet ni. Yang mana cikgu-cikgu yang mana belum pernah lagi buat Google Meet, cikgu-cikgu buatlah. Buatlah. Kalau cikgu-cikgu nak tunggu 30 orang pelajar, cikgu masuk Google Meet 30 orang pelajar sampai bila pun takkan dapat. Kalau ada 10 orang, kita buat 10 orang. Kita faham ada kekangan-kekangan tertentu yang menghalang pelajar kita untuk masuk ke kelas secara online. Daripada segi peranti, daripada segi talian internet dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita buat untuk memberi satu pengalaman yang baru. Terutamanya sekolah rendah. Sekolah rendah dia amat seronok. Saya tengok anak-anak saya macam tu lah. Bila ada Google Meet Google Meet pukul 10, pukul 9 ready dah depan laptop. Nak Google Meet dengan cikgu dia semangat. Semangat nak masuk Google Meet. Kenapa? Nak tengok muka kawan-kawan. Nak sembang dengan kawan-kawan. Tak apalah, biarlah dia sembang, biarlah dia tengok muka kawan-kawan. Kurangnya kita dapat satu bagi semangat kepada pelajar. Balik kepada motivasi tadi ni. Dan yang keenam ialah input baru. Kita bagi satu benda yang baru kepada para pelajar. Dia tak pernah main pun game macam tu sebelum ni. Jadi bila kita buat macam tu, wow, dia rasa macam tu lah. Dia belajar satu benda yang baru. Tak kisahlah cikgu nak buat guna PowerPoint ke ataupun mana-mana aplikasi yang ada yang saya tunjuk tadi kan. Maknanya kalau sebelum ni pelajar tak pernah buat Kahoot, bila kita bagi dalam bentuk Kahoot, pelajar dah belajar buat Kahoot.
kan, dia pun seronok. Macam itulah kita bagi satu pengalaman baru, satu input baru, satu orang dapat ilmu baru pada pembelajar, insyaAllah. Baik, tak ada soalan kot. Baik, seterusnya kenapa saya pilih PowerPoint? Kenapa saya pilih PowerPoint? Saya tak pilih yang lain. Tak, saya pilih, saya buat juga yang lain. Cikgu jangan rasa saya tak guna aplikasi lain. Tak, saya guna. Quizy saya guna, Kahoot saya guna, macam-macam lagi saya guna, Gamificasi saya guna dan macam-macam lagi. Tapi PowerPoint ni lebih mudah, lebih senang. Sebab tu saya pilih PowerPoint. Kenapa PowerPoint? Yang pertama, dekat dengan kita. Kita dah selalu dah guna dah. PowerPoint ni daripada zaman mengaji dulu sampai kelar dia guna PowerPoint. Jadi kita selalu guna PowerPoint, jadi kita dah tahu dah macam mana kita nak guna PowerPoint, macam mana kita nak buat soalan, aktiviti dalam PowerPoint. Sebelum ni kita hanya guna PowerPoint untuk pemetangan. Apa salahnya kita upgrade sikit PowerPoint tu untuk kita bina satu aktiviti bersama dengan pelajar, game-based learning itu. Ataupun kita boleh upgrade game-based learning kepada gamifikasi melalui PowerPoint, tidak ada masalah. Yang kedua ialah lebih mudah, senang. Jadi cikgu dah tahu dah, tak ada masalah apa. Sebab cikgu ni ada yang dia tak mau tentang aplikasi-aplikasi ni. Oh payah nak kena login, nak kena apa semua, nak kena tengok masuk email, sebagainya, dia tak minat. Jadi dia boleh buat dengan PowerPoint saja, tak perlu nak fikir-fikir nak login dan sebagainya, nak log out, nak sign in, nak sign out dan sebagainya. Jadi tak ada fikir dah. Nak guna macam mana, 3 kali rujuk YouTube tak boleh guna ni. Macam saya pun rujuk YouTube pun kadang-kadang tak boleh juga nak buat. Beda tak buat itu lah, buat yang lain lah kan. Macam itulah. Jadi tak perlu. Cikgu hanya guna PowerPoint yang memang cikgu dah guna dah dalam sebelum-sebelum dalam kelas dan sebagainya. Okey, dan PowerPoint ni sebenarnya cikgu dia banyak yang kita boleh buat dengan PowerPoint. Banyak yang kita boleh buat PowerPoint. Itu yang saya boleh harap. Terlalu banyak yang kita boleh buat dengan PowerPoint. Cuma kita kena banyak explore lah. Dan yang keempat, jimat keuangan. Kalau cikgu guna aplikasi tadi, dia ada limit dia. Limitation dia, kemudian cikgu kena subscribe, cikgu kena langgan, cikgu kena beli. So itu macam itulah, cikgu kena beli. Jadi bila cikgu kena beli ni, makan duit lah, makan duit lah. Dan sebagainya, sebab dia harga dia tak sama kan. Jadi kita tengoklah apa aplikasi yang ada berkaitan dengan PowerPoint, yang bersangkut paut dengan PowerPoint. Ini antara yang saya letak. Ini antara yang popular, yang banyak ramai cikgu-cikgu guna, yang popular lah. Ini yang kita tengok dalam Facebook, dalam segala bagai ni, banyak dia guna kelas point ni kan. Ini semua berasaskan kepada PowerPoint. Kita ada kelas point, kita ada Slido, kita ada Quizy, kita ada Mentimeter. Ini semua berasaskan kepada PowerPoint. Tapi ini aplikasi. Yang ni hari ni saya nak ajak guna buat PowerPoint saja. Tak payah guna aplikasi yang saya kata tadi, yang cikgu nak kena sign in, cikgu nak kena daftar dan sebagainya, tak perlu. Kemudian cikgu nak kena langgan ni kan. Ini kena banyak duit cikgu. Ini kena banyak duit. Ini harga dia. Per month dan juga per tahun lah, cikgu kali sendirilah kan. Ni ada harga dia. Saya dah screenshot letak kat sini supaya kita boleh tengok. Yang mana tak bisa tengok, boleh tengok. Okey, dia ada harga dia macam-macam lah. Ada yang mahal, ada yang murah. Kalau nak guna juga boleh pilih lah. Okey, ni untuk kelas point. Kalau RM8 US, $9.30 lebih kurang kan. Jadi setahun kali ya. Jadi kita nak bagi hari ni yang percuma. Ini Quizy. Okey, baik. Boleh kenapa saya pilih PowerPoint? Sebab itulah, tak perlu jimat dan sebagainya lah, lebih mudah dengan kita sebab kita dah buat selalu dah. Baik, seterusnya saya akan tunjuk, ada soalan tak cikgu setakat apa itu game based learning, kenapa game based learning, kenapa PowerPoint? Kalau ada boleh type message ataupun boleh tanya terus. Okey, tak ada. Okey, kalau tak ada, saya boleh teruslah. Cuma ada persoalan sebelum ni ada cikgu tanya saya. Cikgu, saya gunakan Google Form. Adakah itu dikira sebagai gamification ataupun hanya sekadar game based learning? Ataupun bolehkah declare Google Form tu sebagai game based learning? Sebenarnya dengan Google Form tu kita boleh buat banyak. Kita boleh upgrade dia jadi game based learning dalam quiz Google Form. Tapi bergantung kepada kita lah bila kita letak reward, kita letak gambar, kita letak video dalam tu dan sebagainya. Kita boleh upgrade. Kita boleh buat benda tu, kita boleh tukarkan benda tu mengikut kreativiti kita, menjadikan benda tu game based learning dan juga gamification. Walaupun hanya menggunakan Google Form. Kalau kita akan tunggu soalan biasa tu memang tak lah kan. Jadi kita boleh upgrade sikit benda tu supaya lebih menarik, ada dia punya jalan cerita dan sebagainya. Baik, itu antara persoalan yang
Adalah cikgu pernah tanya saya sebelum ni, cikgu pernah tanya. Baik, kita pergi kepada contoh game based learning. Contoh game based learning ataupun gamification dengan PowerPoint. Baik, ni yang ni lah, saya nak tunjuk satu dua gitu je lah. Okey, yang pertama kita tengok Lucky Box. Okey, ni kita hanya menggunakan kotak, ataupun saya panggil kotak tuh ni. Jadi cikgu-cikgu kat sini, bila cikgu buat dengan anak murid, boleh juga cikgu nak bagi penghargaan dekat dia, buat dalam bentuk kumpulan dan bagilah markah bila dia buat betul. Itu kita kira sebagai penghargaan. Markah dan kita salin lah kat mana-mana yang kita nak salin, tak ada masalah. Kemudian cikgu boleh letakkan bunyi lah. Tak dengar bunyi. Okey, baik. Ini yang saya pernah buat dengan anak-anak pelajar. Di mana saya panggil game ni sebagai kotak tuh. Sebelum ni dengan cikgu-cikgu sekolah agama Masjid sudah share dah benda-benda ni. Jadi hari ni kita repeat je lah. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok permainan ni, bagaimana permainan ini dimainkan, di mana kita berikan kepada pelajar kumpulan pelajar. Contoh kita buat dalam 2 kumpulan, kita beri kepada 2 kumpulan pelajar itu memilih. Contoh kumpulan A, saya boleh dengar cikgu-cikgu dah ingat, ada cikgu nak jadi permainan. Kok cikgu nak volunteer jadi permain, jadi pelajar. Saya nak panggil nama tak boleh, nampak. Boleh volunteer, ramai tu. Boleh panggil nama kot tu. Cikgu Abidah dah, Cikgu Abidah binti Osman. Cikgu Abidah tak ada. Cikgu Nur Syikin, boleh? Dia kata boleh. Cikgu Nur Syikin binti Ahmad. Syikin dengan seorang lagi. Kita buat 2 kumpulan, 2 orang dah lah. Contoh. Cikgu Ahmad Fauzi Harun. Boleh? Cikgu Ahmad Fauzi. Ada tak? Cikgu Syikin. Oh, Cikgu Syikin. Ya. Okey, tak apa. Cikgu Asli pun boleh. Contoh. Moderator kan. Okey, Cikgu Syikin. Okey, contoh macam ni. Cikgu Syikin kumpulan 1, Cikgu Asli kumpulan 2. Kita bagi kepada kumpulan 1 untuk pilih. Dalam 4 kotak ni, kumpulan 1 nak pilih yang mana? Cikgu Syikin nak pilih yang mana? Kotak hijau. Kotak hijau. Kita akan klik kotak hijau. Kita tengok sama ada soalan ataupun tidak ada soalan. Kalau ada soalan, kumpulan tersebut kena jawab. Kalau tak ada soalan, selamatlah dia. Kan? Kita akan pass kepada kumpulan nombor 2. Okey, maknanya next tidak ada soalan. Jadi dia selamatlah untuk tu. Kita pergi kepada kumpulan 2. Okey, Cikgu Asli nak pilih yang mana? Disebabkan lelaki warna hitam elegan. Okey, warna hitam. Kita akan tengok warna hitam. Kan? Kita akan tengok warna hitam sama ada soalan ataupun masih lagi selamat untuk kumpulan 2. Okey, masih lagi selamat untuk kumpulan 2. Kita balik kepada kotak putih dan juga merah. Bergantung kepada bertuah ataupun tidak Cikgu Syikin nak pilih. Kan? Sama ada dalam 2 kotak ni akan ada soalan. Jadi boleh buat pilihan lah Cikgu Syikin. Kotak warna merah. Ni sure. Ya. Baik, kita tengok kotak warna merah. Okey, maknanya Cikgu Syikin kena jawab soalan. Kat sini saya tak letaklah soalan. Saya buat macam ni supaya kita nanti cikgu nak guna, cikgu boleh letak je soalan. Kan? Jadi senang. Cikgu boleh letak soalan kat sini. Next soalan tak payah. Nanti saya akan ajar macam mana kita nak letak soalan dan sebagainya. Saya kongsi. Okay, kita pergi kepada yang kedua pula. Dan seterusnya macam tu lah cikgu dia berjalan. Sampailah habis. Saya tunjuk satu dah pun lah. Tunjuk banyak lagi. Cikgu boleh tanya? Ya. Tanya. Baik. Assalamualaikum. Saya Ustazah Norma dari JKC Cengkuang. Saya nak tanya, maksudnya kalau kita buat PowerPoint macam ni, untuk yang macam kotak yang cikgu tunjuk yang slide yang pertama tadi, maksudnya untuk kalau kita slide yang kedua kita copy paste je lah kan? Boleh copy paste sahaja, kita tukar warna kotak dan juga kita tukar dia punya hyperlink. Kena tukar juga kotak. Kena tukar hyperlink juga.
Okey, masih. Sebab kalau tidak tu kotak merah ni lah kalau kita tak tukar kan. Jadi pelajar pun boleh tahu lah kan. Jadi kita tukar kalau kotak dan kita tukar kedudukan pun tak apa dah, tukar kedudukan pun okey, tak ada masalah. Bergantung pada kreativiti kita lah. Dia cara main agak macam tu saja tu cikgu. Mudah. Jadi walaupun mudah sebenarnya satu import yang besar lah kepada pelajar, saya faham betul. Kalau cikgu nak tengok, cikgu boleh pergi kepada saya punya YouTube, channel YouTube saya, Cikgu Am TV, nanti saya share. Di mana dalam tu saya record game-based ni dengan anak-anak pelajar saya. Jadi kita boleh tengok reaksi mereka. Kalau kata sebelum ni duduk senyap ya, lepas tu mereka dah mula jadi lain lah, mula jadi lain dalam kelas. Biarlah mereka nak rayuh pun tak apa, biar mereka rayuh. Kalau sebelum ni kita seorang yang duduk mereka tak tahu ada tak ada pun kita tak tahu. Jadi kalau sekolah rendah tak apa, sekolah rendah dia buka kamera, sekolah menengah dia nak buka kamera susah. Sama saya pula tingkatan 6 lagi susah. Kan? Jadi bila kita buat macam ni, pelajar, itulah aku kata kotak merah, hang kata kotak hijau, macam ni dah kena jawab soalan. Macam itulah dia punya reaksi kan. Biarlah dia nak marah sama dia pun. Kan? Maknanya depa lebih happy semasa kita menjalankan aktiviti. Baik, yang kedua saya nak share dengan cikgu. Mana lagi? Okey, ini yang cikgu-cikgu boleh buat lah. Game listening cepa saya teka lah. Yang ni simple je, ni saya buat simple sebab untuk setengah bulan kemerdekaan itu kemerdekaan ni saya buat benda ni lah. Di mana belajar teka lah siapa tokoh ni. Kurang-kurangnya para pelajar kita boleh belajar siapa tokoh tersebut. Kan? Kadang-kadang ada yang tak kenal pun. Kan? Walaupun ni kita tahu tokoh ramai kan. Bila naik macam ni kita suruh pelajar teka siapakah tokoh ini. Kan? Jadi pelajar teka lah. Kemudian lepas belajar teka kita tengok betul tak betul kan. Kemudian kita bagi sikit latar belakang, background berkaitan dengan Tengku Abdul Rahman. Dan barulah masuk kepada soalan. Itu sahaja tuan-tuan. Cikgu. Ini hanya nak beri satu pengalaman ataupun ilmu baru lah, ilmu baru ataupun kita nak uji pengetahuan pelajar berkaitan dengan tokoh-tokoh yang ada di Malaysia. Cara tak langsung, walaupun kita ajak matematik, walaupun macam saya ajak sejarah mungkin sesuai lah dengan benda ni kan. Walaupun kita ajak benda lain pun tak salah benda ni kan. Kita nak bagi tahu. Kalau tak tahu, maknanya pelajar boleh tahu, oh ni Tengku Abdul Rahman. Macam itulah. Okey, yang ni. Ini yang ramai yang nak main sebenarnya. Okey, ini saya rasa saya kena share. Saya share slide sahaja supaya dia lebih dengar. Okey, baik. Ni saya bagi tajuk ni lah. Saya pun tak tahu nak bagi tajuk apa sebenarnya. Di mana idea ni saya dapat daripada permainan anak saya. Dia beli kat Shopee, bukan dia beli, saya beli kat Shopee. Yang letak tekan gigi tu, boya tutup mulut tu, dia boleh tengok kat Shopee kan. Jadi bila saya tengok anak-anak saya main, saya rasa benda ni boleh saya aplikasikan dalam PDPR. Ataupun benda ni saya rasa saya boleh buat satu game based ni untuk para pelajar. Jadi saya try create dan alhamdulillah jadilah walaupun benda tu idea dia hanyalah daripada permainan. Saya tak tahu anak saya tu nak tidak boleh tunjuk cari tak jumpa. Baik, ini satu lagi game permainan yang kita boleh main dengan anak-anak pelajar. Sebab game based learning ataupun gamification ni kita boleh main semasa kita buat PDPR. Contoh dia macam ni, kita mengajar dulu 30 minit, kemudian di akhir tu kita buat game based learning. Ataupun game based learning juga kita boleh guna kaedah flip classroom di mana cikgu-cikgu dah sediakan bahan semua kat pelajar. Besok kita akan buat Google Meet. Jadi terus saja buat dengan permainan ni. Tak mulakan kita punya Google Meet tu dengan kita mengajar sebab kita dah sediakan bahan dah, sebab kita guna kaedah flip classroom kan. Jadi kita terus saja buat benda ni. Jadi tak ada masalah lah dengan boya ni. Kan? Jadi baik, Puan Zahanah dulu yang saya bagi ladies first lah, ladies first pilih tu. Nak yang huruf mana? Nampak kan huruf kan? A sampai G. Saya buat jadi kan. Nampak. Okey. Boleh pilih. Saya pilih A lah. Awal. Baik, saya klik A. Okey, maknanya tidak ada naik apa-apa. Jadi selamat untuk Puan Zahanah. Saya dah pilih tak ada naik apa-apa. Okey, ini yang pertama saya tunjuk. Okey, yang kedua tadi siapa? Tuan Haji. Zaki. Tuan Haji. Okey, teruskan. Okey, Tuan Zaki. Saya pilih G nampak kurang tajam sikit gigi dia. Okey, baik, kita tengok G Saya letak di G, saya pilih G. Okey, selamat. Alhamdulillah. Okey, terusnya boleh pilih
Cikgu Zanah tadi. Okey, Cikgu Nalinda dah. Okey. Betul Cikgu Hasbi sebab saya minta maaf banyak. Saya tersalah atas Cikgu Zanah boleh pilih. Nak pilih yang mana? member saya, bukan Cikgu Hasbi. Sekejap Senyap. Masuk Rahimah sudah sadar. Puan Zana buka mic, tak dengar. Puan Zahana. Bukan mic. Okey. Lagi sekali ke? Ya. Dia sampai lagi ke? ya sampai kita jumpa soalan. Sampai kena gigit. Sampai kena gigit. Okey. Okey. A dengan G dah A dengan G dah Okey, pilih. saya ready. Cikgu Hasbi. Bola ke? Di daun. Daun. Baik, kita tengok D. Okey, Daun. masih lagi selamat. Di daun. Masih lagi selamat. Tak kena gigit. Okey, terusnya Tuan Malaki. Okey, ini rasa kena gigit ni. Ambil E. Kita tengok E. Okey, dah. Nampak? Kena gigit okey, jadi kumpulan Tuan Malaki akan kita tengok soalan. Dia akan jawab soalan. Contoh ni soalan contoh seperti contoh soalan saja. Okey, jawab terus. Jawab terus. Nak try sekali lagi ke? Ada lagi sama saja. Ada sekali lagi pun sama. Okey, menarik. Kita pilih sampailah kita tengok kalau ada kumpulan 1 ataupun kumpulan 2 yang kena gigit. Nasiblah siapa kena gigit kan. Ya, betul. Siapa yang kena gigit tu macam ni saya pun tak tahu sebenarnya saya letak kat mana yang tempat gigit tu. Kan? Macam ni A. Siapa pilih A memang kena lah. Siapa pilih A memang kena lah. Okey, cuma saya buat bentuk soalan kalau cikgu tengok tadi dia lebih kepada tadi soalan struktur lah. Maknanya soalan tulis pelajar jawab. Yang ni lebih kepada pilihan jawapan. Lebih kepada pilihan jawapan. Bentuk soalan tu lain sikit lah. Ni ikut kreativiti cikgu. Cikgu nak buat yang mana. Macam ni cikgu boleh pilih. Contoh pelajar jawab yang ni. Salah lah. Salah. Jadi kita tak balik. Jawapan yang betul yang mana? Yang betul ialah A. Okey, macam ni lah. Sampai yang terakhir. Okey, yang terakhir ni saya buat bentuk dia lain sikit. Di mana kalau kita tengok, saya pun tak ingat. Saya kena gigit lah. Okey, macam ni dia akan naik terus dekat sini cikgu. Dia akan naik terus kat tepi tu. Yes, maknanya dia tak kena gigit. Macam tadi tak ada kan? Macam tadi tak ada. Ataupun dia naik belakang. Okey, dia lain. Yang ni saya buat lain. Dia naik kat tepi ni. Dia naik terus yang kat sebelah apa ni? Sebelah kiri kita ni lah. Macam G ni ada apa? Okey, tak ada. Okey, maknanya dia tahu terus yang bahawa dia selamat. Saya pun tak tahu soalan kat mana. Saya tekan Yalah, tak ada soalan. Ada. Okey, ada soalan. Jadi sama juga konsep dia. Cuma yang ni dia naik kat tepi, yang tadi dia naik dekat slide yang lain. Jadi saya akan buat demo lah macam mana kita nak tengok nak buat benda ni. Okey, yang ni naik soalan. Cuma soalan ni dia bentuk lagi lain. Cikgu kalau cikgu tengok, yang ni contoh saya bagi yang dia jawab salah dulu. Jika dia jawab salah, yang tadi dia naik dekat slide lain. Tapi yang ni dia naik dekat slide ni. Okey, dia terus naik salah. Dia naik terus salah. Okey, hilang. Hilang. Maknanya pilihlah. Kalau yang ni pun yang ni lah salah lagi. Okey. Jadi dia akan hilang lah. Saya buat lama sikit. Kemudian yang betul dia akan naik betul. Dekat sini, dia tak perlu naik dekat slide yang lain. Okey, saya masuk habis pun. Okey, habis. Okey, ni untuk game ni. Okey. Seterusnya, yang ni lagi complicated. Yang ni saya ambil daripada cikgu lain, daripada cikgu lain lah, lagi complicated sebenarnya yang nak buat benda ni. Saya tunjuk je lah. Yang ni saya ambil daripada, saya tak ingat nama cikgu tu. Yang ni untuk bahasa Inggeris saya tak ubah. Yang ni dia lebih kepada monkey lah. Yang ni dijawab saja, do ataupun do's. Tengok. Mana? Tak jadi pun. Tu. Kalau dia jawab salah, monkey tu akan jatuh. Saya tekan tak kena apa ni. Kalau dia jawab betul, dia akan ambil banana tu lah. Itu dia punya permainan lah. Tak apa, jangan risau. Saya akan bagi link tempat saya letak benda ni, cikgu boleh ambil je. Don't worry. Okey, tu monkey. Lagi satu saya share ialah kaitan dengan ni. Ni untuk budak sekolah rendah memang seronok dia lian.
Ini dia main bahasa Kedah terlebih. Bahasa Cikgu Amal. Ya. Amal, tak Ya. nampak. Tak Slide, nampak. Slide. Oh, Akbar. Sorry. Nak makan boya apa? Okey, dah. Sabar. Sorry, saya share lain yang tadi. Okey, yang ni kita panggil elastik Kopi. Kan? Jadi pelajar boleh pilih lah untuk bahasa Inggeris, bahasa Melayu boleh buat benda ni. Ataupun soalan lain pun tak ada masalah, boleh buat. Saya bagi contoh. Okey, tak kena tu maknanya salah lah kan. Nampak dia tepi kan, pi batu tak kena kan. Okey, yang tu kena. Sini Alisa. Okey. Okey, jadi kena tu maknanya jawapan tu betul lah. Jadi ni permainan yang macam ni lah. Kan? Tapi nak buat benda ni susah je dulu. Saya faham betul. Okey, salah lagi. Okey, baru betul. Macam tu lah sampai habis. Tunjuk. Siap. Benda ni kalau share macam ni jadi dia. Share window, dia share screen. Semua tak dengar suara lagi. Okey, tak apa. Saya share semula yang tadi benda dia. Yang monkey tadi. Hungry monkey. Okey. Yang ni dia sama juga. Di mana kalau kita tengok pelajar akan pilih jawapan. Kat sini dia ada pilih. Kita akan tekan. Contoh pelajar pilih dos. Okey, salah tu. Monkey tu di belah pokok maknanya salah lah. Kalau kita pilih itu jawapan yang betul. Betul lah tu. Maknanya monkey monyet tu dapat pisang. Kan? Jadi jawapan dia betul. Macam tu lah. Untuk seterusnya pun macam tu lah. Salah lagi. Sorry lah. Bahasa Inggeris gagal. Okey, baik. Okey, ni permainan permainan yang ada lah dia tunjuk dan yang terakhir saya tahu kat mana. Allah. Okey, ni yang terakhir yang saya buat baru ni untuk saya masuk inovasi dalam inovasi yang dianjurkan oleh JPN Kedah yang bersama Majlis Guru Cemerlang yang saya panggil sebagai Power Travel Game, di mana pelajar-pelajar kita akan bawa travel satu Malaysia dengan game ni hanya menggunakan PowerPoint je, hanya menggunakan PowerPoint. Saya tak guna apa-apa program dan sebagainya, hanya menggunakan PowerPoint 100%. Okey, di dalam folder Power Travel Game ni saya bagi 4 folder kecil, iaitu menu utama, aktiviti, markah dan juga menu pengguna. Jadi yang ni saya buatkan dia menjadi sebuah gamifikasi walaupun tak lengkap, walaupun bukan gamifikasi yang lengkap di mana kita tak ada misi yang komplit, hanya menggunakan PowerPoint, saya tak guna sistem. Jadi kurang-kurangnya kita transfer daripada game biasa ni kepada gamifikasi. Sebab kita letakkan markah, contoh markah jadi ada markah lah, pelajar boleh letak dan penghargaan. Jadi kan kita faham gamifikasi ada penghargaan markah dan juga penghargaan poin, di mana kumpulan yang menang akan dapat poin. Kita tak ada je lah letak untuk kumpulan yang menang, tak ada masalah. Okey, ini untuk markah lah. Okey, seterusnya kita yang ni kita pergi kepada menu utama saja untuk masuk ke semua tempat yang ada. Ni menu utama dia. Di mana di sini cikgu boleh pilih lah ke markah tadi, ke aktiviti ataupun cikgu nak tengok menu pengguna. Tidak ada masalah cara nak guna benda ni bermain. Cuma saya letakkan sikit animation dan sebagainya lah. Okey, kita pergi kepada aktiviti. Kalau cikgu tengok kat sini saya letak negeri-negeri, jatuh negeri. Ada 14 tempat semua yang pelajar-pelajar kita boleh travel dengan tajuk mengikut macam cikgu kita panggil dia SKP lah kan. Macam kami tanam masih lagi sukatan, mengikut sukatan. Maknanya memula daripada peralih tu kalau kita ada tajuk bab 1 tu peralih lah, bab 1, bab 2, bab 3 dan sampailah ke Sabah. Ke Sabah. Kelantan. Okey. Sampailah ke Sabah tajuk yang terakhir. Cikgu boleh back saja. Contoh ni nak pergi mana tu? Nak pergi mana dulu? Saya nak klik saja nak pergi mana. Ada siapa-siapa nak pergi ke mana, saya boleh klik kan. Tak ada masalah. Negeri 9. Negeri 9 tempat tak ada.
Langkawi Negeri Sembilan. Langkawi bukan nak pergi selalu lah. Melaka. Melaka tu dia banyaknya. Jenuh kita pergi. Tak apalah. Kita pergi Negeri Sembilan dulu lah. Sebab ada tadi pilih Negeri Sembilan. Tak apa tak kita pergi lagi, kita pergi satu-satu. Satu-satu kita pergi. Okey, masuk ke Negeri Sembilan, kita let's go sahaja. Negeri Sembilan tempat kecil jadi tak banyak lah. Ada 6 tempat saja untuk kita pergi saya letak. Yang lain tu masalah daripada segi video. Saya nak cari video memang tak ada. Jadi saya letak yang ada video saja. Contoh macam Ulu Bendur ni saya letak ada video. Okey, di sini kalau kita tengok bila pelajar nak pergi ke sini dia kena bayar duit lah kan, kos perjalanan. Dia nak pergi tak mau pergi terpulang sebab sebelum kita mulakan permainan kita dah bagi kat pelajar 300. Jadi dia pulang lah, dia nak pergi tak mau pergi dia bergantung kepada bajet dia. Jadi kalau dia nak pergi dia boleh pergi lah, tekan saja enter dia akan pergi. Kalau tak mau pergi kita tekan back kan, terpulang lah kat dia. Okey. Melaka pun tak banyak tempat sebab dia pun terkeluar. Itu dia tu. Saya juga. Melaka, okey, kita tengok Melaka. Melaka pun tak banyak tempat. Ada 10. Jadi klik lah mana nak pergi untuk zoom Melaka. Okey, sama juga tadi dia ada kos untuk bergerak. Contoh kita pergi, dia akan naik terus video. Kalau cikgu, saya share ni, saya share screen, cikgu tak boleh nak dengar suara video lah kan, suara video. Kalau saya share video, cikgu boleh dengar suara video. Dan dekat video ni kita bagi sedikit lah penerangan berkaitan dengan tempat pelajar kita nak pergi kan. Macam ni dia bertulis jadi tak ada masalah lah, tak dengar audio pun kan, cikgu boleh tengok. Dia ada yang penerangan dalam bentuk audio, penerangan dalam bentuk audio. Okey, itulah sedikit sebanyak penerangan berkaitan dengan tempat yang kita ataupun tempat yang pelajar kita pergi. Dia kurang macam tu lah. Tapi dia ada audio lah. Okey, yang dia akan naik soalan. Dia akan naik soalan terbaik. Dan bila pelajar jawab, dapat jawab yang betul, kita akan bagi RM400 sebab modal dia nak pergi tadi dah RM250, kita bagi RM400 kat dia kalau dia jawab. Dan dengan modal, dengan duit ganjaran inilah yang membuatkan mereka boleh bergerak ke tempat-tempat lain yang ada. Jadi ini yang saya kata lebih kepada gamifikasi di mana ada ganjaran, di mana ada dia punya flow dia, dia punya board dia, betul. Tapi tak full gamifikasi juga. Cuma saya boleh buat pro itulah. Bukan senang nak buat gamifikasi ni. Dan insyaAllah benda ni saya telah proses nak transfer ke bentuk aplikasi. Yang tu boleh buat gamifikasi. Doa-doa lah supaya dipermudahkan urusan, supaya lebih boleh buat pembelajaran sendiri, pelajar boleh main terus. Dia install saja aplikasi tersebut, dia boleh main dekat handphone dia, dekat laptop dia, menggunakan permainan ni dalam proses tak siap-siap lagi. Kalau tuan-tuan cikgu-cikgu nak tahu, tadi cikgu-cikgu tengok video, semua tempat dalam Malaysia ni ada video, dan saya rasa ada 138 video yang saya ambil daripada YouTube, saya edit, saya masukkan penerangan dan sebagainya. Yang tak ada penerangan lah, yang ada penerangan saya tak masuk lah. Yang itulah sampailah habis ke semua tempat yang ada dalam negeri-negeri di Malaysia. Okey, ni sampailah habis dia boleh pergi. Sampailah habis dia boleh pergi. Klik saja menu utama, kita akan balik kepada menu utama tadi. Itu lah, maknanya cikgu tak perlu nak left keluar masuk pangkal apa semua, tak payah. Cikgu cuma perlu klik-klik saja sebab kita dah letak hyperlink untuk pergi ke satu tempat kepada satu tempat yang lain. Contoh nak pergi pula ke tempat lain pun boleh pergi, tak ada masalah. Pihak ujung sekali tengok Sabah, contohnya Sabah. Sama je lah. Memang Sabah ni tempat dia banyak, jadi banyaklah sikit dia punya tempat-tempat yang boleh bergerak. Banyaklah dia boleh bergerak. Dan tempat nak pergi tu mahal-mahal sikit kos dia sebab ni dah tajuk ujung cikgu, tajuk yang ujung. Pelajar dah kumpul daripada awal tadi, daripada palis tadi kan, duit dia dah banyak, jadi tak ada masalah kalau RM550 dia nak pergi pun tidak ada masalah, memang dia boleh pergi sampailah habis.
sampailah habis permainan ni. Kita buat ikut tajuk lah. Sama juga next video aku tak dengar sebab session ni. Ni keindahan Pulau Sipadan, Pulau Mabul. Sama juga next soalan dan juga ganjaran, dan Raja akan jawab, next tengok jawapan tu betul ataupun salah, itu sahaja. Okey, baik, cikgu sebenarnya saya buat video ni adalah untuk beri satu pengalaman baru kepada pelajar. Korangnya dia tak pernah pergi tempat tu, dia boleh tengok. Bukan kata pelajar, kita sendiri pun tak pernah sampai, korangnya kita boleh tengok apa yang menarik kat tempat tu. Itu cara dia. Yang kedua, saya nak benda ni merentas kurikulum, di mana adanya tentang persekitaran, adanya tentang alam sekitar, adanya tentang kewangan, itu rentas kurikulum. Kemudian kita merentas subjek, merentas mata pelajaran. Di mana dalam ni pelajar boleh belajar tentang sains. Contohnya bila dia pergi ke gua, pergi ke tengok hidupan liar di hutan simpan ataupun taman negara, dia boleh belajar tentang geografi, ilmu geografi. Bila dia pergi gua, dia tengok stalagmite contohnya kan. Kemudian dia boleh belajar berkaitan dengan bahasa Inggeris, pengukuhan dalam bahasa Inggeris, di mana adanya penerangan dalam bahasa Inggeris dari segi lisan ataupun dari segi tulisan. Jadi kawan-kawannya macam muat, contoh kami di tanah macam muat, dia boleh belajar lah mendengar, kemudian menulis, membaca dan sebagainya untuk bahasa Inggeris. Kemudian banyak lagi lah jadi saya nak abad untuk subjek-subjek lain, matematik tak ada lah, matematik tak ada lah. Jadi benda ni dia sesuai untuk digunakan daripada tadika, daripada prasekolah sampailah ke pra-universiti bagi saya lah. Bagi saya rasa sebab saya guna dengan pelajar tak ada masalah apa pun. Jadi pelajar pun dia seronok sebab boleh tengok tempat-tempat yang ada kat Malaysia. Baik, saya rasa saya nak share yang tu dulu lah. Untuk inovasi yang saya buat, hanya menggunakan PowerPoint je. Memang boleh menggunakan PowerPoint, tidak ada masalah. Jangan rasa PowerPoint ni tak boleh kita guna. Masih lagi boleh guna PowerPoint. Baik, ada nak soalan nak tanya tentang gamifikasi ataupun game-based learning yang saya tunjuk tadi, apa yang saya buat dan juga apa yang saya ambil daripada cikgu-cikgu lain lah. Kok ada lagi soalan permainan-permainan, walaupun saya nak buat lama takut kita makan masa yang panjang kita nak main kan, jadi saya kurangkan benda tu lah. Boleh nak main lagi tapi kita berhenti lah kan. Jadi kalau nak tanya boleh tanya, kalau ada soalan kaitan dengan contoh sebelum kita pergi kepada cara nak buat satu. Okey, ada rakan-rakan ada soalan, tuan-tuan perempuan ada soalan boleh tanya kat Cikgu Amal. Tanya siapa? Assalamualaikum Cikgu Amal. Assalamualaikum. Siapa dulu ni? Siapa dulu? Ustaz sila Ustaz. Ustaz Kifli. Ya. Okey, baik. Nak tanya bahan-bahan yang cikgu masukkan dalam PowerPoint tu, maksudnya kita ambil daripada luar, sedut masuk dalam PowerPoint tu kan macam mana? Yang boleh buat tadi, yang menarik video tadi tu. Ya. Okey, untuk video saya ambil daripada YouTube. Kemudian saya edit, saya cut lah kan. YouTube dia panjang 5 minit, ada 15 minit ada. Sebenarnya kita cut ambil yang penting-penting saja. Kita masukkan, buat compactkan benda tu jadi satu video untuk tempat tu. Kita tak ambil lah yang panjang, kalau yang pendek tak apalah kita ambil terus. Kalau kata durasi dalam 1 minit, okey. Kalau kata durasi dia 5 minit, jadi takut pelajar boring pula. Jadi kita ambil yang penting je lah kita masukkan. Jadi kita cut lah yang mana tak perlu kita cut. Jadi saya gunalah aplikasi untuk cut benda ni dulu. Ya. Baik. Boleh ikut Ustaz Azul? InsyaAllah boleh. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya tak share internet screen tadi, saya share screen terus. Screen memang tak dengar. Kalau saya share window, dia mendengar. Minta maaf lah, saya nak ni lagi dia jadi banyak sangat kita nak share. Lagi nak kena tutup, jadi saya share screen terus. Apa yang terpapar kat screen saya ni, saya share. Okay, tak apa. Tulis pun tak apa, saya boleh baca sebab saya guna 2 monitor. Dia tak ada masalah. Okey, ada soalan tadi, siapa nak tanya? Ada satu juga. Dia berebut tadi. Ya cikgu. Silakan. Makan masa lama tak untuk buat yang kotak yang cikgu tunjuk yang awal tu tadi? Boleh, kalau boleh cikgu boleh kongsi tak cara kotak nak buat? Okey, tak apa, lagi saya kongsi. Tapi saya nak kongsi yang banyak. Okey, baik. Saya akan kongsi yang mana saya tengok saya kongsi. Baik, yang kotak tu sebenarnya tak makan masa lama pun tu. Sat saja.
Sebab dia hanya kotak, kita cari dekat Google, ambillah kotak pink, kotak tu, dia tulis net lah kat situ je, jangan risau, dia net kan. Jadi kan kita copy paste benda tu, masukkan kat kita punya slide ni, kat kita punya slide, dan kita masukkan dia punya hyperlink lah. Ya betul, memang ramai jadi masalah audio. Jadi saya nak solvekan benda tu, saya share screen saja. Memang share screen takkan dengar audio. Kecuali kalau saya nak kena ubah pula, jadi banyak kerja kan. Jadi tak apalah, kalau ni nanti kita tengok lain lah. InsyaAllah. Nanti yang mana saya tak dengar tadi, saya akan share bahan, kecuali yang inovasi tu saya tak share je dulu. Ini jangan tanya pula. Dalam Google Drive nanti saya akan bagi link. Jangan tanya pula inovasi, sebab inovasi tu saya tak pernah share kan dulu ni. Sebab saya masih lagi dalam ada 2 pertandingan lagi yang saya masuk, kaitan dengan benda tu. Setelah dia upgrade, saya masuk, kemudian saya tak boleh nak share kat dia dulu lah. Nanti setelah selesai semua tu insyaAllah saya share. Sebab yang pertama kaitan dengan pertandingan inovasi yang dianjur oleh IPG Development. Yang kedua di Labuan. Jadi tak boleh nak masuk je. Menang kalah tu belakang cerita, jadi masuk dulu. Betul tak? Kan? Menang kalah tu biasalah. Semua nak menang. Okey, jadi masuk dulu lah. Sebab yang masuk yang majlis guru semalam ni pun saya hanya dapat ingat perak saja untuk inovasi tadi. Tak dia dapat gold pun. Silver saja. Sebenarnya saya tak terfikir pun nak buat inovasi benda tu. Sebab saya tunjuk dekat dalam PSC bersama dengan rakan-rakan sekolah, kemudian bos PM masuk orang inovasi, saya PowerPoint je aku ni, takkan nak boleh buat inovasi ni. Kita pun jadi 50-50, inovasi apa sangat dengan PowerPoint ni, tak best lah. Tapi dah bos PM kita, dia macam satu cabaran lah kat kita kan. Jadi kita pun hantar ambil lah kan, apa nak jadi. Dan alhamdulillah juga lah, bila buat penetangan dan sebagainya, kita nampak lah walaupun benda tu hanya gunakan PowerPoint, tapi kita masih lagi boleh menghasilkan satu inovasi bersama dengan dalam PDP bersama dengan anak pelajar. Walaupun gunakan PowerPoint 100%, saya tak guna apa-apa aplikasi. Kan? Jadi alhamdulillah dapat juga lah Terra kan, walaupun tak dapat mah. Sebab Terra lebih hebat. Okey, tak ada soalan, saya nak terus kepada cara kita nak menghasilkan game based learning ataupun gamifikasi. Okey, yang ni tadi contoh minta yang kotak kan, saya yang standby saya yang buaya. Tak apa, saya buat yang buaya dulu. Tadi kita try yang kotak kalau sempat je Allah Akbar. Punya sudah link kan? Kita guna secara manual. Okey, ni bahan buat slide. Sudah sediakan. Cikgu boleh download lah bahan ni di Google, di Google. Saya bagi satu link kalau cikgu nak download banyak gambar ni, cikgu boleh pergi kepada link terpanggil pizzabay, pizzabay.com. Saya copy link. Dekat sini terlalu banyak gambar-gambar yang cikgu boleh download. Cikgu save benda ni, nanti cikgu nak buat kerja senang. Cuma cikgu search dalam bahasa Inggeris lah. Itu saya dah share dekat komen. Jadi cikgu boleh pergi dekat situ cari gambar. Saya nak buka. Okey, ni. Jadi cikgu boleh main kat sini. Cari kat Google saja. Bukan nak kena pergi mana-mana. Jadi cikgu search lah apa-apa cikgu nak search. Google. Tengok sungai kan. Jadi cikgu pilih nak illustration ke, picture ke, pulang lah. Jadi cikgu boleh cari dekat sini ni cara satu kaedah lah. Ni. Lupa dah dia tu hantar. Okey, yang kat sini cikgu boleh tukar pula. Kalau cikgu nak yang tak ada background belakang kan, cikgu boleh tukar transparent. Tu yang saya lebih mudah cari dekat sini dengannya. Ini semua tak ada. Tak ada latar belakang, dia transparent. Kan? Jadi mudah kita nak buat slide, kita nak buat aktiviti dengan anak pelajar. Kan? Kemudian kalau tak apa, saya kita pergi satu. Cikgu boleh cari dekat sini ataupun dekat Google besok pun boleh. Dekat Google ni pun boleh, tak ada masalah, tulis saja. Sungai pun dia naik, tulis sungai. Contoh je nak ambil gambar background tadi kan, sungai animation. Tengok image. Dah naik lah, cikgu pilih lah nak gambar-gambar yang mana yang macam ni saya pilih untuk buaya tadi kan. Jadi dah ada lah, cikgu kod download je lah, simpan. Tak ada masalah. Kalau kita nak buat senang saja benda ni. Cuma kita kena cari himpun, dah siap tu, siap lah. Kan tak tahu lah. Okey, contoh saya buat satu
boleh saya share dengan yang buaya tu apa, ataupun cikgu nak tengok yang kotak tu. Saya tak ada masalah, mana pun okey je. Kan boleh je. Saya share yang buaya dulu okey, first ni tak apalah, kita tak payah buat muka depan lah. Okey, baik cikgu. Nampak kan? Okey. Yang pertama saya nak kena senang je tu. Ini juga ni tip kalau macam cikgu-cikgu yang tak tahu, kalau kita nak buat dalam satu skrip kita nak buat dua benda. Kita nak buat dua benda. Contoh macam kita nak share benda ni kan, kita nak share skrip dengan anak pelajar tapi kita ada satu monitor je. Ni nampak. Dia akan naik kat sini. Jadi kita nak tengok pelajar lagi kat Google Meet. Macam mana nak tengok pelajar kat Google Meet? Kalau kata kita duk share skrin penuh skrin, jadi kita boleh buat separuh. Kita boleh buat separuh. Jadi kita ambil lah Google Meet, kita letak kat sini. Nampaklah pelajar kita. Kita letak Dia nampaklah contoh dia dekat situ. Cuma cikgu pergi pada setup slideshow, cikgu pilih browse. Baik ini Google Meet dulu. Pilihan ni saja. Dan cikgu boleh share skrin, share PowerPoint cikgu dengan Google Meet dekat sebelah. Jadi cikgu boleh tengok pelajar mana nak jawab, pelajar mana angkat tangan dan sebagainya. Jangan satu lagi, kalau cikgu rasa cikgu hanya ada satu skrin, cikgu boleh gunakan skrin monitor, skrin handphone cikgu lah buat skrin yang kedua. Cara dia boleh masuk Google Meet 2 ataupun cikgu boleh jadikan dia sebagai second monitor. Tak masalah. Cuma cikgu perlu install aplikasi lah. Cikgu perlu install aplikasi saja. Baik, kita tengok yang boleh Kalau cikgu yang ada dalam dah ada laptop dan sebagainya, cikgu boleh buka buat okey, cikgu boleh buka laptop terus dan buat bersama-sama dengan saya. Buat bersama-sama dengan saya. Okey, kita terus pergi kepada yang pertama tadi tu buaya kan, kita nak letak buaya. Okey, baik. Cikgu pilih saja yang pertama, cikgu boleh pilih background dulu. Background, insert design, format background, picture, okey, insert. Cikgu pilih lah daripada cikgu punya file. Daripada cikgu punya file. Saya duduk lagi. Tu, dah ada dah. Pilihlah gambar mana kita nak. Okey, insert sahaja. Okey, second kaedah kalau kata payah orang nak insert apa semua pelbagai, nak design pelbagai, boleh pergi kepada second slide ni. Bagi contoh pergi kepada gambar tadi. Gambar mana cikgu nak pilih, cikgu copy sahaja. Cuma yang ni banyak ajar sikitlah. Bagi besar. Bagi besar. Banyak ajar sikit. Cikgu nak buat lambatlah sikit. Tadi klik siap. Jadi pun boleh, tak ada masalah. Boleh juga guna kaedah ni ataupun kaedah tadi. Kaedah tadi. Tidak ada masalah. Yang kedua, kita pergi kepada masukkan buaya ni tadi. Okey. Copy. Okey, yang ni dah tak ada latar belakang. Kalau you tengok dah tak ada latar belakang. Okey, saya ambil satu lagi yang ada latar belakang. Mana dia ni? Copy sama juga. Okey, ni. Yang ni ada latar belakang putih, kalau cikgu tengok kan. Pasal tak beza dia? Tak cantik kan? Sebab dia ada latar belakang putih. Jadi macam mana kita nak buang latar belakang yang putih ni? Cikgu boleh guna dua kaedah lah. Satu kaedah susah, satu kaedah payah. Satu kaedah susah, satu kaedah senang, satu kaedah susah. Silap. Sorry. Yang ni kita Allah. Yang pertama kita klik pada gambar ni, dia connect picture format, cikgu boleh remove saja background. Yang ni susah sikit lah. Cikgu pilih pen ni, cikgu klik lah yang mana cikgu tak mau remove. Macam tu lah cikgu perbaik dia kan. Sampailah dia jadi gambar buaya yang cikgu nak. Ni yang saya kata payah ni. Saya klik kat lain, dia ungu kat lain lagi. Macam tu lah. Okey, sampailah habis dia klik sampai habis. Uish, buat gambar ni. Tegang betul buaya ni. Hidung dia. Okey, jadi bila cikgu klik sama tak ada lah. Sebab
dia punya dah tak ada macam yang sebelah sini kan. Jadi settle lah, tu cara dia yang pertama je cikgu. Yang kedua, kalau cikgu nak juga buat macam ni dengan mudah, cikgu pergi kepada yang tadi nampak cikgu pergi kepada remove background, cikgu tulis saja remove. Macam saya dah net dah, remove background, remove.bg. Saya bagi link ni. Okey, tak apa, saya bagi link kat ni. Okey, ini cara kita nak remove sebarang gambar yang ada background kat belakang. Yang ada background kat belakang. Okey, cikgu upload saja gambar cikgu. Okey, pilih saja gambar mana kita nak upload. Masuk je lah. Saya semua nak upload ni. Kalau ambil lah. Okey. Dia nampak, dia akan net terus. Dia net macam ni. Macam format PNG kan. Format PNG ni maknanya latar belakang dah tak ada. Jadi cikgu download je lah. Dia akan save dekat gambar kita tadi. Save. Jadi saya ada dua lah gambar yang tak ada ni. Kat sini. Itu cara kalau cikgu nak guna ataupun cikgu nak buang ataupun remove kita punya background kat belakang. Ini harap memberi manfaat lah bagi cikgu. Okey, itu cara dia dua. Jadi cikgu letak saja boya dekat sini. Panjang pun. Okey. Agak-agak lah nak buat besar mana je cikgu. Pulang aja cikgu lah nak. Okey, kemudian macam ni dia tak ada ni lah. Cobalah. Jadi habis. Okey, kemudian kita insert saja text box. Untuk kita letak huruf tadi, A contohnya. Copy. Sampai habis lah, cikgu letaklah box dia sampai habis. Gigi hilang pula. Okay, besarkan dia sikit. Pulkan dia. Jadi semua ada kat sini kan. Cikgu boleh tengok kan, dah ada huruf. Jadi cikgu ubahlah. B, C, D, E, F, G. Okey. Okey, kat sini dia ada dua cara. Satu cara bila pelajar klik, dia next slide lain untuk menunjukkan selamat ataupun tak. Satu lagi kita boleh buat dia naik dekat sini. Jadi saya rasa saya share yang lebih selamat lah untuk you di mana kita letak hyperlink sahaja. Contoh yang klik ni, dia klik yang ni selamat. Kita copy yang satu. Kita copy yang ni, GIF ni. Letak saja, okey. Jalan. Okey, jalan. Okey, ini untuk selamat. Okey, satu lagi tak selamat, dia akan make video sampai pasal kita buat video. Okey lah. Okey, yang ni untuk selamat, satu lagi untuk tak selamat. Jadi kita boleh masukkan video. Video macam mana nak cari video? Video pendek yang saya buat tu, yang buaya gigit tu, di mana saya sama juga, saya download video daripada YouTube, kemudian saya edit, saya cut ambil benda tu sekerat tu je. Kalau ambil panjang tak kan. Jadi saya cut benda tu, saya ambil yang tu saja, 4 tu saja. Jadi kalau cikgu boleh guna macam-macam aplikasi dekat sana, ada macam-macam aplikasi cikgu boleh guna untuk cikgu cut video. Jadi cikgu kat sini cikgu insert saja video. Dah siap. Dah siap. Okey, sebab apa tak jalan? Okey, sebab apa tak jalan, kita pergi kepada animation.
dia kena which reviews. Jadi bila kita klik dia terus naik kan. Tadi dia on click, kita kena klik baru dia jadi. Okey, dah siap dah 3 benda ni. Satu lagi ialah insert untuk soalan. Ini untuk soalan. Jadi cikgu boleh copy lagi kali. Kalau ada soalan tanya terus cikgu. Okey, ni untuk soalan. Tak apa, kita standby soalan sekejap lagi. Okey, yang perlu cikgu buat dekat sini ialah cikgu masukkan hyperlink. Nak mudah cikgu masukkan hyperlink. Contoh dia insert hyperlink. Ni link, cikgu pilih lah link mana slide berapa yang cikgu nak letak, sama ada satu ni selamat ataupun tidak selamat. Okey, kita letak selamat. Letak tahu. Letak. Okey, slide 2 selamat. Okey, ni pun kita nak letak lagi selamat. 3 pun selamat. Yang ni kita buat tak selamat. Okey, yang belakang tu saya tak payah buat. Cikgu buat benda yang sama Cikgu buat benda yang sama sampailah habis. Okey, baik. Sekarang kita tengok apa jadi. Okey, dah naik dah dah naik dah. Jadi saya kat sini tak berputar back lagi. Kan? Jadi kita kena berputar back lah. Okey, samalah. Maknanya dia dah naik. Jadi bila dia dah naik ni, hanya berjaya lah kita punya yang pertama. Kita dah letak yang mana selamat, yang mana tak selamat. Ya dah. Masa bermuka kamera ni. Ya Majlis. Okey, yang ni tak selamat, yang D kan tak selamat. Sama juga saya tak letak lagi butang next dekat sini. Okey, jadi cikgu boleh letak saja butang next, butang back. Okey, contoh ini butang back. Copy, letak saja. Back dekat sini. Macam ni ada juga. Dah. Ini yang tak ada. Ini silap. Okey, yang ni ada 5. Dia punya. Okey, sama juga. Cikgu insert dia punya hyperlink dulu. Sebelum apa, cikgu insert dulu previous slide. Maknanya balik kepada slide sebelum dia. Okey, mudah saja. Dan yang ni, cikgu masukkan next. Next. Mana dia lah. Ni. Copy. Masukkan saja next. Pasang. Okey. Okey, yang ni pun sama juga, insert link, cikgu masuk next slide. Next slide. Tak payah nak tengok slide lah. Maknanya dia next slide tu dia akan pergi kepada soalan, jadi mudah. Okey, selesai. Maknanya kita dah boleh buat lah. Kita dah boleh buat. Kita tengok Okey. Dia dah naik, kita back, dia balik kepada buaya tadi. Sama juga, balik kepada buaya tadi. Sampailah ada pelajar pilih D. Okey, bila kita next, dia akan masuk kepada soalan. Setakat itu ada apa-apa soalan je? Sebelum kita nak buat soalan. Ada soalan tak? Soalan ni saya nak pilih yang mana? Cikgu-cikgu ada soalan ke apa nak tanya? Dia tanya? Tak ada pun. Okey, saya nak tunjuk dulu kan cikgu nak belajar yang mana, kita nak buat soalan yang mana. Adakah soalan yang bentuk macam ni? Bila kita klik ni, dia naik satu slide yang lain, maknanya kita kena back. Sebab kalau nak semua, tak sempat. Ataupun cikgu nak soalan yang macam ni. Bila kita klik, soalan salah dia akan naik dekat page yang sama. Yang tempat yang sama lah. Jadi cikgu nak yang mana? Saya nak tunjuk salah satu. Kalau dah saya pergi tepi yang lain. Yang ni pun sama ya, masukkan hyperlink saja. Ataupun soalan macam ni senang sangat. Yang ni tak ada apa, soalan terus tanya macam. Next saja, yang ni soalan terus tanya. Soalan ni tak ada apa. Ini cikgu boleh buat. Ini soalan yang paling mudah untuk cikgu buat. Contoh cikgu nak belajar mengajar isu, buat soalan bentuk macam ni lah. Soalan macam saya ni, saya malas buat macam ni lah. Ini kan. Yang ni nak tahu yang mana, saya nak tunjuk yang mana. Kalau tunjuk yang ni dia agak complicated sikit. Kita tak ada masalah, kita boleh tunjuk. Kalau rasa nak tengok yang ni dia agak senang sikit, tapi dia banyak slide. Macam ni lah, dia ada beberapa slide. Dia banyak slide. Jadi kita sebab kita nak letak hyperlink setiap jawapan.
Kan? Jadi kalau cikgu buat 10 soalan, cikgu bayanglah mungkin ada 340, mungkin 560 soalan, 50 slide, kita tak tahu kan. Jadi saya rasa macam ni lebih sesuai, yang ni lebih jimat slide. Jadi slide tak banyak sebab semua akan naik dalam ni. Okey dah, saya tunjuk yang ni ya. Okey, first apa yang cikgu nak kena buat ialah cikgu masukkan nombor soalan atau nombor soalan. Masuk dia triangle, bulat. Kalau cikgu nak buat soalan 4 segi pun buatlah. Gambar format display dulu di mana. Okey, dari Google pun boleh, tak ada masalah. Dari Google pun boleh. Sekejap. Okey cikgu nak tengok. Kif kan. Jadi apa dia tadi Yes. GIF animation. Nampak? Pilih lah cikgu. Saya tak tahu nak pilih yang mana. Saya tunjuk cikgu ambil lah yang mana-mana pun kan. Jadi cikgu pilih je. Semua ni adalah GIF. Dia akan bergerak ni. Semua ni akan bergerak. Tak bergerak sebab internet slow. Kita ada. Ni bergerak. Ini tak ada masalah. Cikgu boleh pilih saja dekat Google. Download saja. Okey, biar baik, yang pertama tadi, kita balik kepada cara nak buat soalan. Soalan yang complicated, yang susah. Jadi cikgu boleh masukkan nombor soalan dulu. Pasal nak tukar, boleh tukar warna. Tukarlah warna apa cikgu nak, tak ada masalah. Okey, dan cikgu boleh adjust cikgu punya bulat ni nak bagi cantik sikit ke apa. Kalau saya nak adjust, boleh nampak sikit. Okey, nombor soalan siap. Kemudian kita masukkan soalan. Apa nak tanya tu. Okey, masukkan soalan. Masukkan soalan. Kita nak bagi bulat sikit, kita tarik yang kuning ni je dulu lah. Ni. Jadi soalan ni sangat jadi macam melengkung sikit. Boleh pilih juga cikgu nak warna apa. Pilih warna cikgu nak. Kemudian adjust lah sikit bagi lawa. Macam tu juga. Kemudian adjust lah sikit. Bilang. Mana masa lawa. Saya pun tak tahu mana lawa. Ni tulislah soalan kan, bilakah ada okey, dah siap. Okey, dah siap untuk soalan. Tak apa, yang tempat ni tak cikgu ajar lah ni. Dan kita nak masukkan jawapan. Insert jawapan. Sama juga kita pakai ini juga, insert. Dulu. Okey, jawapan yang pertama 31 Ogos 1957. Okey, stop A. Alright. Okey, ini pun sama, cikgu boleh tukar color kalau cikgu nak tukar color. Boleh buat macam ni. Dia tukarlah sikit dia punya shade effect dia, nampak comel kan. Macam tu lah. Bagi ada glowing sikit kan. Bilang lah. Okey, dah siap satu. Saya buat satu cukup sebab kita copy, kita paste. Macam mana nak copy paste? Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Jadi senang. Sampailah. Sampailah. Habis. Okey. Ini kita ubah lah. Sebab sekiranya kita guna Ctrl C ataupun kita copy ni dia sama besar. Dia tak beza sangat. 32. Pasal apa? 31. Mana ada 32? Okey, baik. Ubahlah tahun sikit-sikit. Ejah tahun 57-58. C 31 56 D 31. Buat ni sikit. Okey, tahun sama. Okey. Alright. Jadi dah siap dah kita punya soalan. Letaklah bagi sama ejah-ejah lah. Bagi sama dengan kiri kanan depan belakang tu bagi sama. Okey. Kalau rasa tulisan cikgu kecil, cikgu boleh lah tukar size tulisan kan. Bagi bold dan bagi besar sikit ke apa. Okey, nampak besar sikit. Nampak terang sikit. Baik. Dah siap kita letak soalan dan juga jawapan. Jadi macam mana kita nak masukkan side effect, side effect ataupun animation. Okey, yang pertama kita masukkan gambar dulu, gambar yang salah. Yang salah, yang mana yang salah? Salah, yang salah.
Yang ni. Copy. Gambar yang salah. Okey. Masuk gambar yang salah. Okey, cikgu macam tadi juga insert satu lagi untuk kita letak perkataan salah. Salah. Okey, kalau merah bagi kat dia. Salah. Okey, dah jadi kalau merah. Lagi besar lagi. Aku tak nampak salah ni. Alright. Okey. Kita dah ada dah untuk salah. Okey, yang pertama kita nak kena buat apa? Cikgu copy kepada arrays ni, cikgu ambil selection pane. Okey, bagi ada dulu. Ni kita nak tengok. Kita punya dekat sini semua ada di sebelah sini, over, feature dan sebagainya ni. Semua ada kat sini. Jadi apa yang kita nak buat ni, kita grupkan dulu jawapan yang salah. Control, cikgu klik saja control. Kemudian saya last ni cikgu right click. Cikgu right click, cikgu pergi kepada grupkan dia. Wih, mana dia salah? Okey. Itu dua. Allah. Yang ni susah sikit. Okey, Allah satu ni. Okey, dah siap grup. Jadi kat sini cikgu tukarlah. 3 soalan, 3 jawapan salah tu kita dah buat satu grup. 1, 2, 3. Jadi kita tukar kepada jawapan salah. Ini penting selection point. Jadi kita tahu. Jadi yang mana jawapan betul yang ni. Yang ni. Jadi tukar jawapan betul. Jawapan betul. Okey, dah siap kita grup. Jadi yang ni cikgu kena nak masukkan animation. Nak masukkan animation ni agak susah sikit, cikgu kena tengok lebih lah, kena bagi perhatian lebih. Di mana yang pertama kita klik ke animation. Animation kita takkan kita nak buat ini saja. Jadi yang lain pun kita nak animation juga. Masuk je lah apa buat animation kan. Bit previews. Yang ni kita masuk rise up. Dia naik daripada bawah pergi ke atas. Dan yang ni sama juga, kita guna rise up. Kalau agak laju tolong beritahu je juga. Allah yang pergi buat gambar tu siapa. Okey, nampak dia dah naik sama orang. Kan? Okey. Bit previews. Ni pun buka. Maknanya kita preview dia keluar. Okey, dah nampak. Dah nampak dia punya animation dia. Okey, seterusnya kita nak buat animation untuk ni. Untuk ni kita groupkan dia dua-dua. Okey, kita masukkan yang mudah-mudah saja. Fade contohnya. Klik animation fade. Okey, fade. Fade preview juga. Okey, dah ada lah. Yang penting lah ni kita nak kena triggerkan dia. Supaya dia trigkan sekali dengan ni. Cuma lah ni saya nak bagi salah ni dia klik-klik. Bila dia naik tu dia nampak salah tu klik-klik. Contoh dia macam ni. Dia letak saja pause, animation, pause. Okey, dah nampak klik-klik Cuma timing dia cepat. Bila ni kita repeat kali, 3 kali. Okey, 3 kali. Nampak dia punya klik-klik kan. Nak bagi dah dengan klik-klik tu je bukan apa. Sama juga. Dia punya function dia, bit previews, tenang dia akan naik sekali. Contoh macam ni. Nampak? Bila dia naik salah dia ada klik-klik tu cikgu boleh letaklah nak letak 5 ke 4 kan tadi saya dah ada dekat timing. Okey, seterusnya lah ni kita nak triggerkan dia ni. Kita klik 3 ni. Sebab kita punya ni 3 kan. 1, 2 yang ni. Jadi dia 3. Jadi klik kat sini, nak panah tu timing, kita trigger kat bawah je cikgu. Start effect on click off. Jadi klik apa? Klik kita dah set tadi jawapan salah. Jadi cikgu klik saja jawapan salah. Pilih saja jawapan salah. Okey, settle. Itu kita punya ni dah naik. Nampak? Dia tak naik cikgu dia tak naik sebab kita kena klik baru dia naik. Contoh dia macam ni, kita klik jawapan salah. Okey, dia naik lah jawapan salah. Tapi dia tak hilang lah.
Dia tak hilang. Sebab apa dia tak hilang? Sebab kita bagi dia hilang. Jadi lah ni kita nak bagi dia hilang. Payah banyak nak buat. Okey, tak apa. Okey, kita nak bagi dia hilang, kita add satu lagi animation di mana kita letak fade untuk exit. Dia ada 3 animation, train, ini static dan ini exit. Jadi exit kita letak fade juga. Okey. Dah. Tarik dia letak bawah. After previews. Maknanya selesai dia tu dia hilang. Ini with previews. Satu lagi with previews. Previews. Okey, right. Contoh dia macam ni. Kita nampak dia punya perkembangan dia. Okey, jadi kita tengok bila kita klik jawapan salah, dia naik salah, dia hilang. Okey, sama juga kita add je effect option. Jadi tambahlah sound. Lambat sound kat ni cikgu pilih yang mana? Saya pilih yang bomb. Cikgu tak dengar sebab saya share screen. Dan ni tak boleh share ni. Okey, bila kita dah siap dah add sound, selesailah untuk yang salah. Okey, seterusnya kita buat yang betul pula. Insert sama juga. Satu lagi tempat untuk kita letakkan jawapan betul bagi sama besar ni cikgu. Jangan bagi besar dia buat ni. Okey, tulis betul. Selesai. Betul. Default home besar sikit dan bolkan dia. Okey. Kemudian kita copy kita punya gambar betul kita tadi yang GIF yang kita cari tu, yang mana? Yang ni. Okay, yang ni. Copykan dia dan kita letak saja dekat sini je message. Dah siap betul. Kemudian letakkan kita punya animation. Sama juga macam tadi animation, cikgu letak fade yang pertama. Letak fade, kemudian with previews. Yang kedua cikgu letak yang ni nak bagi ni tak? Nak bagi dia klik-klik tu. Kalau nak bagi klik-klik, cikgu tambah saja klik yang ni. Klik yang ni, cikgu tambah saja pause, add animation, tambah pause satu dekat dia. Okey nah. Tambah pause kat dia. Jadi kita klik, kita kena adjust timing lah. Banyak jauh sikit lah kalau tak mau tambah, kita tak salah pun. Okey, dia naik salah tu kan. Okey, sama juga. Klik previews. Okey, lepas tu lah ni cikgu kena buat apa? Kita macam tadi juga. Kita triggerkan tiga-tiga ni. Klikkan tiga-tiga. Kita triggerkan yang tadi. Letak timing dan trigger jawapan. Start effect on klik jawapan betul. Okey. Nampak? Okey, kita try. Kita klik jawapan betul. Okey, nampak? Dia dah naik jawapan betul. Cuma dia tak hilang lah sebab kita tak letak yang exit. Kalau kita nak bagi dia hilang, kita letak satu lagi animation exit. Jadi dia akan hilang. Jadi saya rasa yang untuk betul ni kita tak payah letak dah hilang sebab kita akan pergi ke next slide. Next slide cikgu letak saja. Next ni, copy dekat sini. Tak bawah ni kan? Okey, next slide selesai. Kalau rasa warna hijau tak nampak ni background hijau, carilah next slide yang color lain cikgu. Kalau rasa tak mau cari ya, payah nak cari dekat Google apa semua bang masuk. Ni dekat sini pun ada dah ikon. Ni cikgu klik saja ikon ni next semua ikon. Ikon tak ikon. Cikgu klik lah cikgu nak pakai yang mana, nak panah ada apa semua ada. Jadi kalau hitam je lah. Tapi tak apalah kalau rasa kita tak mau cari apa semua payah nak kena buang background. Kalau ada background kalau kita jumpa dalam format PNG tak apalah, tak kena buang background. Kalau tak ada background nak kena buang sekali pakai, dia tak payah. Ambil kat sini je. Samalah dia guna juga. Kan? Jadi maka lengkaplah kita punya soalan nak bagi nampak menarik dan cantik kepada anak-anak pelajar kita semasa kita buat aktiviti bersama dengan ekor lah kan. Jadi tak ada masalah apa lah kan. Pelajar jawab salah dia akan naik dengan suara. Okey. Cuma saya terlupa tadi cikgu satu. Yang ni kita letak suara kan. Yang ni kita tak letak suara. Picture 18 ni kita tak letak suara. Cikgu pilih lah. Effect option, letak saja tepuk applause sebagai penghargaan dia jawab betul. Settle masalah. Okey, dah habis untuk buat soalan dan juga untuk bina satu permainan. Satu permainan dah settle. Mudah je. Mudah je. Kalau rasa macam payah tapi memang payah juga lah sebab kita jarang-jarang buat. Kalau selalu buat, dia tahu nak klik tani kan. Cuma pejam mata tu kadang-kadang klik tak jumpa juga lah. Okey, baik. Saya tunjuk yang sudah tanya tadi satu dan lagi baru 4 insyaAllah.
Baik, untuk yang isteri kau, lelaki tu. Okey. Okey, baik, tadi ada ustazah tanya berkaitan dengan ni, kita sediakan satu tapak untuk kita letak kotak dan satu tapak tanya, satu tapak untuk soalan. Buat dua senang. Jadi kotak ni kita letak je hyperlink mana yang kita nak, sama juga. Kita insert hyperlink, contoh macam ni dia hyperlink tanya, maknanya tak ada soalan. Contoh macam ni, tanya lagi, masih tak ada soalan. Contoh macam ni, hyperlink dia tanya, jadi soalan tadi duduk kat mana? Ni apa? Okey, macam ni ada soalan. Jadi cikgu boleh ubah kat sini buat soalan cikgu lah. Soalan cikgu boleh buat dalam bentuk tadi yang saya ajak tadi, masih lagi boleh guna dekat sini, tak ada masalah. Itu saja. Kan? Jadi sama saja, cikgu letak je kotak, Google kotak-kotak ni, kan, kotak-kotak hadiah. Color pink, color apa ni, kat sini ada banyak color. Kan, cikgu ambil saja, ada 4-5 color pun cukup dah, pakai color yang sama lah, ubah-ubah lah. Ubah hyperlink. Yang penting dia dapat plain sikit. Kan, kita letaklah. Mungkin yang ni, tanya lagi, yang ni duduk kat mana? Oh, sini, silap. Ini. Saya pun tak ingat dia dulu. Buat. Okey, letak je hyperlink. Jadi soalan duduk di kotak warna biru. Kedudukan sama, kotak color lain. Pulang dekat kemahiran ataupun kreativiti cikgu pula. Letak kat mana, nak buat benda ni bagi menarik macam mana. Contoh macam cikgu kata, saya kelas ramai. Cikgu saya ada 4 kumpulan. Cikgu tambahlah kotak menjadi 4-8 kotak apa lah, bagi boleh pilih bagi banyak. Kalau ada 4 kumpulan, satu kumpulan pilih satu orang, tak boleh lah tu pilih satu no. Kalau jumpa jawapan dia tak niat, cikgu tambahlah kotak bagi nampak banyak, 8 ke 6 ke. Kan? Jadi tak ada masalah, dia tambah kotak dekat ruang ni masih lagi banyak, cikgu tambah saja kotak dan cikgu masukkan hyperlink. Pastikan dalam tu ada satu sajalah kotak hyperlink yang ada soalan. Okey, jadi kita boleh tengoklah siapa yang laki, siapa yang tak. Okey, ada soalan lain-lain nak tanya? Kau nak kena tambah, repeat balik pasal soalan tadi ke apa saja yang cikgu rasa ni. Yang saya tahulah, saya pun tak berapa pandai kan. Soalan mungkin nak minta tolong Cikgu Amal tunjuk tak mana sikit lagi ke apakah, ataupun soalan-soalan yang lain. Mungkin tertinggal 1 step, 2 step ke? Okey. Tak ada masalah, boleh tunjuk. Sila. Okey, sambil-sambil tu saya share link Allah saya share dulu link untuk cikgu-cikgu yang ada dalam. Okey, yang mana ada dalam live ada 30 orang lebih ni, 31 orang. Cikgu boleh scan QR code ni untuk cikgu ambil bahan di Google Drive saya dah letak soalan kat situ. Cikgu boleh guna akaun peribadi cikgu ataupun email MOE, tak ada masalah sebab saya dah set dah. Siapa-siapa boleh ambil. Jadi cikgu pilihlah ke link tu, cikgu ambil lah. Gunalah supaya memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semua insya-Allah. Dapat saham sikit ni lah. Baik, cikgu boleh pergi dekat sini tu, saya dah bagi yang ada dalam Google Meet 226 orang ni boleh ambil dekat link yang saya bagi. Jadi yang mana dalam live boleh ambil dekat live. Dekat ni apa ni QR code scan. Saya dah sediakan situ. Ataupun cikgu boleh masuk ke Google Meet sebab ada kosong lagi, tak ada masalah. Untuk ambil link. Cikgu boleh tanya tak luar sikit daripada program hari ni? Boleh. Baik, kalau macam saya buat video, macam kita buat video untuk pengajaran untuk murid-murid tu, kita boleh guna kita ambil record slideshow kan? Okey, kita letak PowerPoint, kemudian kita nak bercakap tu kita guna record slideshow. Ada tak cara cikgu untuk nak hilangkan background untuk yang kita buat di video kita tu? Kalau ni saya guna OBS tu maksudnya kena rakam 2 kali lah, macam masuk dalam PowerPoint. Tapi ada cara tak cikgu, saya nak guna untuk record slideshow, saya guna dengan PowerPoint. Ada tak? Screen kau juga Mak? Okey. Dia dia macam tu lah, macam green screen, maknanya contoh kita nak mengajak, nak masukkan video lah kan, kita nak buat video kan. Kita nak bagi kita duduk bawah ni ke, sudut-sudut mana-mana kan. Bila kita klik, ajar kita nampak PowerPoint. Okay, setakat lah untuk PowerPoint memang tak ada, kita kena guna aplikasi macam saya guna OBS tu memang cantik dah. Dia ada satu lagi aplikasi, saya tak ingat yang ramai cikgu-cikgu guna. Saya lupa lah, sebab saya pun guna OBS kan. Saya tak guna yang lain lah, saya guna OBS untuk kita rakam video berserta dengan PowerPoint. Itu lebih senang lah kalau kita nak guna, sebab kita boleh buat green screen. Kalau yang lain memang nak buat green screen, macam mana latar belakang kita duduk kan. Jadi saya syorkan OBS je lah Ustazah kalau Ustazah nak buat record video.
Okey, terima kasih Kalau cikgu. kalau Banyak kalau membantu. rasanya Filmora yang baru ni yang cikgu rasa macam tu pun rasa boleh buat tu. Saya tak pernah pakai Filmora. Saya tak pandai pakai Filmora. Filmora Saya tu tak boleh juga. Okey, sebab Filmora saya pun guna boleh, OBS. dan biasa guna OBS lah. Okey. Ya, saya sama lah, saya pun guna OBS juga. Kan? Jadi macam tu lah. Okey. Ya, dah scan kat noh. Jadi cikgu dengan PowerPoint pun kita boleh buat yang jalan dekat bawah ni tau. Ni yang jalan kat bawah ni bukan perlu guna PowerPoint je. Sebab tu saya kata PowerPoint ni banyak kita boleh buat menarik dengan PowerPoint. Kalau pasal cikgu-cikgu pun dah tahu macam mana nak buat yang jalan dekat bawah ni. Nanti cikgu-cikgu boleh buat lah bagi pelajar kita tengok kan. Seronok juga tengok benda pelajar dia dalam perok kan. Itulah kan, lama-lama pelajar sekolah dah memang seronok. Sebab saya tengok reaksi anak saya lah kan dengan benda-benda ni. Cerita benda ni seronok, saya pun copy sikit apa yang cikgu-cikgu dia buat. Macam tu lah cikgu-cikgu. Baik, kalau ada lagi soalan atau apa nak tanya. Cikgu Amar, Ya. sementara menunggu soalan tu, boleh tak kalau tak keberatan lah, tunjuk yang series seterusnya tu kita nak tunjuk tu tentang game tu, boleh tak? Kan sulit. Boleh, tak ada masalah. Kita nak promosi sikit untuk series seterusnya nanti. Cikgu Amar akan tunjuk satu apps yang lagi menarik. Mungkin Cikgu Amar boleh sekitar lalu tunjuk untuk buah tangan. Ni Cikgu Zahanah minta ajak Sat cara letak pesan. Saat ni kita tunjuk insyaAllah. Dan. Saya cuba buat bagi dan. Okey, baik. Baik tuan-tuan, cikgu-cikgu semua. Lepas ni saya akan share satu gamifikasi. Yang ni saya panggil gamifikasi sebab memang gamifikasi betul-betul di mana yang menarik kepada anak-anak pelajar. Yang sebab kalau kita tahu, kita pun selalu kadang-kadang marah budak kan, marah pelajar. Main game boleh, PDPR tak masuk. Kan. Jadi kita buat pembelajaran kita memang bentuk game. Bentuk gaming betul. Jadi saya guna satu aplikasi di mana kalau kita tengok dalam ni apa yang best dengan budak, ada juga apa yang budak boleh buat. Dia jadi hilang habis tadi. Sekejap saya cari. Okey, di mana kalau cikgu boleh tengok dekat sini, pelajar-pelajar akan dapat avatar ataupun karakter dia sendiri. Dia ada 3 pilihan karakter. Jadi kita akan bahagikan pelajar-pelajar kita kepada karakter sebab aplikasi itu kita akan invite pelajar kita masuk melalui email daripada MOE ataupun email daripada Google Classroom sebab dia boleh link terus dengan Google Classroom tuan-tuan. Jadi bila kita link, kita akan bahagikan pelajar kita kepada tim kumpulan dan juga kita akan bagikan pelajar kita karakter-karakter dia yang kita nak. Kita bahagilah. Tak payah bagi pelajar pilih, kita pening. Kita bagi je. Okey, ni karakter ni dia boleh upgrade. Dia boleh upgrade bila sampai satu level dia boleh upgrade, sampai satu level dia boleh upgrade. Itu yang menyebabkan pelajar kita ligan nak dapatkan level. Ligan nak dapatkan duit untuk beli baju yang lawa-lawa comel-comel. Macam dekat game, dia pun nak main game selalu kan. Dia pun boleh beli yang ni dia tak payah beli, dia jawab soalan dia dapat coin. Kita akan bahagikan coin. Jadi dia kira nak jawab soalan. Jadi kita tak perlu stres lah cikgu pelajar tak jawab Google Classroom. Kita letak soalan dalam Google Classroom, automatik pelajar akan jawab. Ini yang saya buat, memang saya buat pun dengan pelajar. Memang saya buat dengan pelajar. Tunjuk Cikgu Amar, tunjuk sikit boleh tak? Saya nak tunjuk tak tahu kat sini. Yang ni map saya buat dengan para pelajar. Ya, bukan tunjuk kata apa dia punya avatar kita tu bergerak kan. Yang dia coin tak semua bergerak. Sorry, dia punya coin semua tu kan dia untuk upgrade tu. Okey. Kini saya tunjuk map tu, kita boleh letak ni kita punya mission. Macam kita punya mission lah, kita letak mission kepada pelajar. Kita letak setiap checkpoint ni dia ada soalan-soalan dia. Ni kalau tuan-tuan tengok ada laman Google Classroom kan. Sebab soalan ni memang saya import daripada Google Classroom. Memang dia boleh import link tu. Kira lah kat Google Classroom tu kita letak Google Form ke, kita letak Quizy ke, kita letak Kahoot ke, confirm kita boleh upgrade kita boleh link masukkan ke dalam ni. Jadi pelajar-pelajar dia memang perlu nak jawab sebab dia nak dapat coin. Dia nak dapat coin, dia nak dapat level, dia nak up level. Contoh ni pelajar saya yang saya invite. Ini pelajar 6/2 lah sebab mereka ni dah lama. Ada yang level 6, ada yang sebab naik level memang saya kena pusing, saya nak bagi gambar ni, tak mahu pergi feedback kan, tapi mereka seronok lebih. Jadi kita hadkan itu atas kita nak letak berapa coin kita nak bagi. Kemudian ni contoh. Ni macam ni cikgu nak tengok tadi, cikgu sini tengok kan.
Okey, macam ni nak tunjuk kat mereka. ni level. Ni budak kita dah sudah belilah tu baju tukar lain apa semua kan. Sebab dia experience dia punya level. Bila dia naik sampai 1000 dia akan up ke level 7. Bila dia naik 1000 lagi dia up level 8. Macam tu lah. Setiap kali buka level baru dia akan ada baju baru. Dan pelajar boleh guna gold piece. Gold piece ni bila dia jawab, dia akan dapat. Jawab soalan kita akan dapat. Kita akan set lah berapa gold piece kita nak bagi kat pelajar. 50 ke 100 ke, jangan bagi 1000. Kaya pelajar. Kan? Bagilah 100 ke 50. Jadi pelajar dia akan usaha untuk jawab. Kan? Jadi dia akan dapat gold piece. Macam ni nak pelajar saya ni dia ada 640. Dia boleh belilah apa pun yang ada. Saya tak boleh buka yang tu Cikgu Asli sebab itu akaun pelajar saja yang untuk baju. Akaun pelajar dia boleh buka. Dia boleh buka. Dia ada healthy, dia tak jawab apa semua ni. Okey, macam ni kita boleh add, kita boleh letak sikap dia, behavior dia. Contoh dia masuk kelas awal, kita bagi dia 250 coin. Jadi pelajar dia berebut nak masuk awal sebab dia nak coin. Ni nak RM50 ni, RM50 ke 50 rupang kan ikutlah kan. Jadi dia nak ni HP ni untuk naik level, yang ni untuk dia beli baju. Bukan kita nak suruh dia masuk awal dengan pun 5 minit awal je. Kan? Dan dia takkan masuk lewat sebab kat sini kita kata dah masuk kelas lewat 15 minit, saya potong 2 HP, 2 nyawa saya potong. Kalau dia confirm dia takkan masuk lewat. Kan? Siapa yang tak jawab soalan, kita tolak markah. Siapa yang jawab soalan, kita bagi markah. Dalam kelas dia bantu kawan-kawan, kita bagi markah, kita bagi coin. Bukan markah ni tuan-tuan. Ni adalah gamification, kita bagi coin. Jadi pelajar memang aktif dalam kelas, belajar seronok jawab, belajar dalam kelas. Dalam kelas ni sebab dalam kelas waktu PDPR, sewaktu Google Meet, pelajar dia akan jawab, bantu kawan. Contoh kita ada jawapan lain, dia akan jawab. Sebab apa? Dia nak jawab soalan masa kelas, dia nak ni. Kita klik saja bagi ke dia. Kan? Sebab tu ada pelajar yang sampai banyak lah kan, jawab duit dah. Memang dia berebut tuan-tuan, memang dia berebut dia dulu. InsyaAllah kita akan share. Dia satu lagi dia ada kudus, yang ni macam perhargaan sesama pelajar lah. Ni contoh macam dia bagi kata-kata semangat kepada pelajar. Ini kita pelajar boleh tengok, pelajar boleh scroll tengok, memang seronok lah. Pelajar boleh scroll tengok. Ni sama dia scan benda ni pun dia dapat HP, dia dapat CP tu apa coin. Ini gambar saya dah meeting dengan dia punya manager di US dengan ni kawan saya Cikgu Aniza daripada SMK Academy. Kami 2 orang yang buat benda ni di Malaysia. Setakat lah saya tak tahu sekolah mana yang buat, saya tak jumpa lagi. Setakat lah kami yang buat, wallahualam ada ataupun tidak kan, sekolah yang buat di Malaysia. Jadi kita dah meeting dengan mereka, kita dah minta dengan mereka. Untuk yang ke depan pun saya dah email dengan mereka, minta bahan dan sebagainya insyaAllah. Kalau dia kata kalau boleh dia nak bagi satu akaun premium percuma kepada cikgu-cikgu yang start benda ni, dia akan pilih secara rawak. Saya tak tahu lagi macam mana, sebab tu saya minta link kita nak buat benda ni dekat Cikgu Asli tu. Kalau dia bagi satu akaun free pun untuk cikgu-cikgu kita mana main lah. Sebab kita nak subscribe dia mahal juga. Nak beli kan, dia dah dapat free layan lah. Dia nak bagi kan. Jadi insyaAllah saya try, saya usaha lah sekat mana yang saya mampu. Sebab saya nak meeting selalu pun tak boleh tuan-tuan. Masa dia tak sama. Meeting dengan dia pun pukul 12 boleh on. Dia pun US pukul 8 pagi, pukul 9 pagi kot, pukul 12 kita sini. Dia pun baru masuk kerja, kita nak lena lah. Jadi jam. Dia pun buat webinar pukul 3 pagi, kita nak masuk webinar dia pun pukul 3 pagi. Memang jam lah. Walaupun kita kadang-kadang masuk tapi memang susah lah sebab dia pun di US, kita di Malaysia. Kemudian dari segi bahasa lah kan, sebab kita ni terror bahasa Inggeris. Jadi payah sikit lah nak berinteraksi dengan mereka tu. Mereka pandai bahasa Melayu, kita pandai bahasa Inggeris. Jadi payah sikit lah kan. Dia ngomong je lah, boleh lah juga ngomong. Okey, baik. Itu je lah perkongsian saya berkaitan dengan gamification. InsyaAllah kita akan buat selepas ni perkongsian ni insyaAllah. Minggu depan. Okay, kita bagi slot ni pada Cikgu Amal minggu depan. Minggu depan. Okey, baik. Kok ada okey je. Ni baru promosi. Nanti kita bagi slot Cikgu Amal untuk kongsi yang ni minggu depan boleh. Okey, baik. Tadi baik bos. Baik, insya-Allah kita buat. Okey, tadi Cikgu Zainah minta kan saya tunjuk secara mudah. Yang pertama kita insert kita punya ni yang kena biru tu, yang kena biru tu dia punya ni. Insert ya. Saya buat kat sini dia nak beri. Saya buat kat next slide. Sadikan. Okey, insert saja. Bagi besar sikit. Okey, yang kedua, bila dah siap benda ni latar belakang dia, background dia, supaya orang nampak, kita insert satu lagi text box. Bagi sama besar kat dengan teman.
dengan dia punya latar belakang. Okey. Kemudian kita masuklah tulisan. Selamat masuklah sampai habis. Kita masuklah sampai habis. Saya buat cara mudah. Saya tak type satu-satu nak jemput nak buat cara mudah, nak lebih cepat. Tak lepas. Okey, tak lepas. Sampai kat situ saja. Allah. Okey. Baik, kalau cikgu-cikgu masuk background dia besar, cikgu ajar kecil sikit. Kemudian apa yang cikgu kena buat? Lock benda ni ni atas. Double klikkan dia, cikgu Ctrl D untuk duplicate. Kalau nak copy pun boleh lah, tak payah Ctrl D lagi payah. Okey, copy, cikgu paste. Ctrl V untuk paste, jadi dia ada dua. Ada dua. Okey, benda yang sama ada dua. Okey, yang pertama cikgu masukkan animation. Yang penting animation. Satu fly in. Fly in ni pilih daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri lah sebab kita nak kanan ke kiri. Pilih. Width reduce, nak bagi dia ni terus. Sama juga yang ni kita pilih yang fly out. Tadi fly in, cikgu, ni fly out, nak bagi dia keluar. Okey, sama juga kita pilih daripada kiri ke kanan. Okey, nampak. Okey. Sama juga kita pilih width reduce. Jadi kalau kita tengok, nampak dia jadi laju kan? Jadi laju, kita slowkan benda ni jadi berapa? 15 contohnya 15. Okey. Cikgu ambil netang ni, tinan saja atas ni. Masa kita try. Nampak? Cetai lah. Bukan ada apa pun cikgu. Cikgu buat apa Allah Akbar. Ayah kami. Okey, cikgu bawa dia masuk dalam background dia tu. Okey, itu saja. Cuma kita tambah sikit. Timing. Okey, kita dah siap dah tadi kan. Repeat sampailah end slide. Ambil yang ni je. Repeat until end of slide. Maknanya dia akan berjalan lagi kita tak habis slide ni. Dia akan berjalan lagi kita tak habis slide. Boleh tak cikgu? Cikgu nak bubuh apa pun cikgu bubuh lah. Selamat datang ke apa. Okey kan? Dua saja, kita pakai fly in, fly out. Kemudian kita letakkan, doublekan dia, jadikan satu. Kemudian set masa, with review, start with review dan set masa dia 15. Kemudian cikgu end slide, buat dia sampai end slide lah. Okey, itu sahaja je cikgu. Jarak cikgu, okey, ni nama itu. Ini dah jauh cari dekat itu insyaAllah jumpa lah. Cari dekat itu insyaAllah. Ni. Sudah tulis dah awal tadi lupa. Sudah tulis dah awal tadi. Okey, baik. Saya rasa saya tak ada apa dah. Setakat itu saja aku dah tak ada soalan juga semua. Dah masa setakat tu dulu juga sih. Baik, kalau ada apa-apa insyaAllah lepas ni pula kan. Terima kasih. Okey, Cikgu Ahmad. Habis kan? Habis. Selesai. Okey, terima kasih Cikgu Ammar atas kongsian yang amat baik, menarik. Ramai kawan-kawan kita kata menarik. Terima kasih banyak-banyak. Dalam lebih kurang 30 saat saya pun nak kongsi sikit, alang-alang sebut pasal PowerPoint, saya nak kongsi sikit. Sebenarnya kalau tuan-tuan puan-puan pasal banner yang di belakang saya ni untuk program syabas kita ni siri 1/4 ni 100% saya pakai PowerPoint. Sebab saya memang pakai Adobe Photoshop tapi dengan kekangan PPD yang memang nak speed cepat on the spot, jadi saya terpaksa benda tu nak buat cepat, saya pakai PowerPoint je yang belakang saya ni. Okey, tips dia hanyalah yang pertama, gambar kita nak download tu ambil yang size yang large. Kemudian font tu boleh download. Selalunya kita tengok banner orang dia punya font menarik. Jadi kat mana boleh dapatkan, boleh ambil daripada DaFont, type DaFont, boleh download daripada situ kita punya
font yang kita nak. Kemudian tips yang paling penting adalah nak bagi nampak banner kita ni yang di belakang ni nampak menarik. Klik di format, klik gambar tu ataupun font tu, klik format dan mainkan ataupun guna shadow, guna bayang, guna angle dia semua tu, barulah banner kita tu nampak hidup. Kalau kita semata-mata tulis type biasa, dia akan nampak kaku. Jadi bila kita bershadow kat dia, nampak bayang semua tu, kita akan nampak lebih menarik banner. Untuk gambar tu sebenarnya saya crop tadi macam Cikgu Ahmad tunjuk je, buang background tu dalam PowerPoint je. Okey, yang nak tujuannya saya nak mengatakan sini PowerPoint ni banyak benda kita boleh buat selain pada game macam ni. Saya sendiri pun buat banner nak secepat 15 minit boleh siap. Kemudian boleh buat animasi dan yang lain-lain. Okey, dan yang terakhir ramai yang bertanya tentang berkaitan dengan rakaman ni. Rakaman kita setiap kali siri kita saya akan upload dalam YouTube channel PPDC. Saya ulang, setiap siri kita berkaitan dengan program ni kita kongsi di YouTube channel PPDC, boleh tengok di situ. Okey, Cikgu Amal, kau ada apa-apa lagi? Okey, last daripada saya, terima kasih sekali kepada pihak PPD. Kemudian yang seterusnya, terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu, rakan-rakan cikgu yang join bersama saya hari ini, yang bantu saya dan sebagainya. Sampai ke akhir ni ada 170 orang lagi, walaupun tadi ada 240 orang lebih di live dan dalam Google Meet. Terima kasih banyak cikgu, insyaAllah semoga memberi sedikit manfaat kepada cikgu-cikgu dalam memberi terus mendidik anak-anak bangsa untuk depa ni lah masa depan negara kita. Baik, sekian itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan akhir kata daripada saya, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru semua yang sudi mengikuti bengkel kita pada petang ni, dan terima kasih yang terutama kepada Cikgu Muhammad Amal sendirilah kerana berkongsi pada kita berkaitan PowerPoint pada petang ni. Jadi akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih semua.